Kita kita jumpa apa? Kita jumpa lagi lah di alam maya untuk kita nak belajar kan. Dan kita kena ucapkan syukur sebab Allah masih lagi bagi peluang untuk minggu ni, hari ni, untuk setakat ni, waktu sekarang ni, pukul 7.59 ni. Allah masih bagi dia nyawa buat masa ni. Lepas ni kita pun tak tahu. Tapi apa yang ada buat masa ni, kita buat yang terbaik itu je lah. Kita pergi all out. Dan kita pun nak ulang benda yang sama je. So puan-puan mesti dah faham benda tu. Dan kita tengok dari segi attendance pun, tengok sekarang masih baru 128, 29. Dah pukul 8. Tapi ada yang tak masuk lagi, mungkin sebab line ke apa kan. Tapi tak apa, supaya apa hal pun insya-Allah sebelum kelas ni habis, attendance tu kita nak penuh lah, majoriti datang lah, masuk kelas lah maksudnya. Jangan banyak tinggal kelas. Sebab apa, kita pun dapat report ada je student dah lama tak masuk kelas. Si attendance tak datang. Lepas tu kita usul senyap je. Tak tahu masih wujud ke, nak belajar ke, tak nak ke. Kita pun tak tahu. Sebab apa tak ada respon. Sebab kesian pada Kak Chun lah. Dia sebagai admin, dia nak make sure semua student ni. Sebab dia tu prihatin. Sifat prihatin dia tu. Kalau ikutkan dia tak perlu pun nak tanya, nak message orang tu. Nak belajar lagi ke, tak nak ke, nak call ke. Dia tak perlu pun. Tapi sebabkan dia prihatin, dia nakkan orang tu belajar. Sebab orang tu dah mendaftar. So bila kita ada sifat nak mendaftar, ada niat nak mendaftar, tapi tak masuk kelas. Dan tu kalau tak masuk pun tak beritahu memang nak minat belajar lagi ke, dah tak nak ke. Supaya dia jangan menyusahkan orang lah maksudnya. Kalau kita dah tak nak masuk kelas, dah tak nak belajar, beritahu je. Sebab kita akan paksa. Kita takkan merayu cakap, oh janganlah berhenti. Kita takkan. Itu atas perempuan sendiri. Sebab perempuan masuk pun, perempuan sendiri nak masuk. So kalau perempuan nak berhenti pun, just beritahu je. Jadi senang kita nak potong nama ke apa. Supaya jangan bagi orang lain yang tertanya-tanya, dia tunggu-tunggu nak belajar ke, tak nak belajar ke. Itu jangan buat macam tu. Sebab kita jadi satu bagi beban dekat orang yang jaga, yang admin tu. Sebab dia ada sifat prihatin. Tapi kita pula jadi macam buat tak kisah. Kalau tak nak belajar, terus tak nak, tak apa. Tak ada masalah. Tapi kalau di antara perempuan ni semua, ada pula kawan tiba-tiba kata, dah tengok kelas ni, dia pun berminat nak masuk ke apa, boleh, suruh je dah masuk. Tak ada masalah. Sebab bila kita dah tengok dengan situasi keadaan sekarang, dengan orang jenis nak belajar ke tak nak belajar ni, bila orang dia masuk kemudian, tapi mungkin dia baru dapat ilham ke, dia baru dapat info tu tentang kelas ni ke apa ke, dia ingin nak masuk, so daftar masuk je lah. Sebab apa, saya tahu majoriti pun perempuan bukannya zero pun dah pun, semua dah reti dah. So sekarang ni kita apa nak buat, kita nak touch up balik, nak betulkan sebutan, nak perkemaskan balik, macam tu. So majoriti, so mana kalau perempuan dapat tahulah ada kawan-kawan memang ada keinginan nak masuk, so dia daftar je dengan Kak Chun. Bagi je, tak ada masalah. Walaupun sebelum ni kita ada tarikh tutup semua bagai kan. Jadi sebab kita tengok, bila kita buat tarikh tutup, ramai je daftar. Tapi orang yang mendaftar sebelum tu semua dah tak datang. Semua jenis tak pernah masuk sekali pun tak pernah masuk. Masuk sekali dua, lepas tu dah tak ada, kira dah tak datang lah. Kira macam terus senyap, kita pun tak tahu apa jadi. Sebenarnya bila orang tu Allah tak bagi rezeki dia, memang tak ada lah walaupun dia daftar awal pun, dah tarik sebelum tarikh tutup. Tapi kalau Allah nak bagi rezeki dia belajar, dah tutup pun dia boleh masih boleh belajar. So jadi kalau mana perempuan dapat tahulah, ataupun memang ada je, sejak kebelakangan ada orang duk tanya boleh tak masuk. So saya beritahu awal-awal sekarang dah. Kalau ada siapa nak masuk, masuk je lah. Beritahu pada Kak Chun, nak daftar nama, nak masuk bingkil. So perempuan follow je lah kelas tu. Tapi dengan syarat kalau nak masuk kelas, mesti bertanggungjawab bila kita bagi tugasan, kena siapkan tugasan. Ada rakat kelas kena masuk. Kalau tak sempat, tengok bilik rakaman tu. Sebab apa, tujuan kita nak suruh perempuan boleh baca. Bukan just tengok-tengok macam tu je. Kita akan bagi nota, bila ada nota kena print semua, print out semua. Itu semua tanggungjawab lah bila kita nak belajar. Itu tanggungjawab. So kalau perempuan dapat tahu ada sesiapa nak masuk, masuk je lah, tak ada masalah. Sebab kelas itu tak habis lagi. Walaupun di tengah ke baru 1/4 ke, tak kisah. Kalau kita nak belajar, kita dapat sikit pun, insyaAllah orang akan bagi, dapat. Itu satu hal pasal kelas lah. Sebab kita pun tak nak buang masa tunggu-tunggu orang yang beria-ia sangat daftar, kita duduk tanya-tanya lah tu. Langsung kelas tak masuk, jadi satu hal pula kita nak macam nak jaga je macam tu kan. Dah tak nak tu, dia beritahu je tak nak. Senang. Supaya orang lain tu dia boleh masuk. So walaupun platform ni maksimum dia 500, ini baru 200 lebih. So boleh je masuk, siapa nak masuk. Tapi mesti ada tanggungjawab lah. Kita bagi homework semua kena settle. Tak boleh kita bagi tanggungjawab tak nak buat. Itu jadi isu dia macam tu lah. Melirik-lirik. First time tak buat, second time tak buat. Apa lama bila dah send banyak homework tak hantar. Dekat homework tu tak hantar homework, tu mesti senyap. Sebab apa dah banyak dah pending sangat homework. Dah semua dia rasa malas lah. Walaupun benda ni kan jadi online. Kalau tak buat pun kau orang tahu. Kau dah sikap macam tu, so yang tak boleh buat apalah. Okay. So kita akan teruskan pada kita punya pembelajaran. Minggu lepas kita sentuh pasal, kita share slide.
Mana nak show? Okey, minggu lepas kita cakap pasal hamzah wasol. So minggu ni kita akan sambung. Sebab itu pun tak boleh nak lama-lama sebab nak settlekan bab ni hari ni. So dia pun banyak slide, ada 35. 5 slide tapi dia tak adalah dalam slide kita dia pun baca sambil lalu je lah. Okey. So kita akan sambung minggu lepas tajuk kita ialah hamzah wasol. Okey. Dan sebelum tu kalau ada mana yang perempuan yang baru masuk, yang baru kita dapat tahu ada seorang daripada Semenyih. Tak tahu perempuan dah ada tak dalam platform sekarang. Kita selamat datang pada perempuan daripada Semenyih tu. Perempuan tu nama Ani Danita binti Kanapi daripada Semenyih. Kalau puan dah ada kat sini, selamat datang ya puan. Ini kita punya platform untuk kita nak belajar tajwid. Yang untuk tujuan dia untuk kita memperkemaskan bacaan Quran kita lah. Okey, seminggu lepas kita ada sentuh tentang kenapa kita nak belajar tajwid ni, adakah tajwid ni penting ke tak penting, sebab apa? Kita punya percakapan harian kita ataupun cara kita baca buku tak sama dengan Quran. Sebab Quran ada kaedah yang tersendiri. Okay, bila kita sebut, kalau kita ada sebut bahasa minggu lepas lah tentang bahasa ni, bila bahasa percakapan tak boleh masuk dalam bacaan Quran. Kalau kita cakap bahasa apa pun, Cina, India, Kadazan, Iban, orang putih apa semua pun, dia tak boleh masuk dalam Quran. Quran ada kaedah yang tersendiri. Sebab apa? Dalam Quran, setiap huruf bertemu huruf ada hukum. Setiap kalimah dengan kalimah ada hukum. Setiap ayat dengan ayat ada hukum. Oleh kerana dia ada hukum tersendiri, kita tak boleh baca Quran ikut sukati lah. Maknanya kenalah belajar. Tak logik lah orang tu nak baca Quran tapi tajuk dia tak nak belajar. Sedangkan orang Arab sendiri pun, walaupun bahasa Arab tu bahasa dia, bahasa percakapan tak sama dengan Quran. Quran takkan boleh sama dengan apa bangsa bahasa pun dalam dunia ni. Dia tersendiri, dia special. Oleh kerana dia kalimah Allah, kita kena belajar lah. Okay. Itu kita sentuh minggu lepas. Okay. Dan tadi kita dah sentuh bersama mak asli dengan mak badal. Apa beza mak asli dengan mak badal? Mak asli kita kata mat maksudnya lebih, tambah, panjang. So setiap kali nanti bila perempuan nak belajar hukum selepas-lepas ni, mak ada tajuk dia pasal mat, istilah tu ada mat maksudnya perempuan nak kena standby lah baca panjang. So bila kata panjang harakat tu, paling pendek dia 2 harakat dan paling panjang dia 6 harakat. Jadi kita belajar akan datang lah. Tapi maksudnya inilah dia punya surface di permulaan, mat asli dan apa itu mat badal. Sebab dia ada 2 jenis, satu mat asli, satu mat badal. Cara baca semua sama je. Cuma beza dia berapa kena cam. Kalau semua huruf-huruf ni tolak hamzah, hamzah dia asing. So bila dia berasing, yang selain pada hamzah semua nama dia mat asli. Okey, huruf-huruf ni semua bila jumpa dengan alif, waw, ya yang kosong, tak ada apa-apa tanda, tak ada tanwin, tak ada sabtu, tak ada sukun, tak ada baris atas bawah, semua tak ada. Maksudnya dia kosong macam ni dia. So, semua huruf ni bila jumpa dengan 3 huruf ni, jumpa salah satu ni lah, kita nama dia mat asli. Sebab dia original, asal dia. Okay? Kalau kita kata mat badal adalah huruf hamzah. Okay. Semua huruf ni kan alif batas sampai ya kan. So, ya hamzah je duduk kat sini. So, bila hamzah sebiji ini, dia jumpa alif, waw, ya, sama juga kaedah yang sama. Dia alif, waw, ya yang kosong, nama dia mat badal. Badal ni maksudnya tukar. Kenapa dia kena tukar? Sebab dia ada hukum kat situ, dia ada kaedah-kaedah dia. Dan kita dah sentuh minggu lepas. Ni kita dia sambil lalu je. Okey, ini dah tu kita perempuan kena cam pattern ni. Okay, dalam Quran memang belum buka je Quran perempuan akan nampak je bentuk macam ni. So bila kita kata mat asli macam ni. Dia sampai alif, ni ya, waw kan yang kosong, alif kosong, ya kosong, waw kosong. Tapi dia ada syarat dia. Kalau dia kosong sebelum dia baris atas, tu confirm dia mat asli. Kalau ya kosong sebelum dia baris bawah, dia confirm mat asli. Kalau ni waw ni kosong sebelum dia baris depan, confirm mat asli. Itu syarat dia. Kalau contoh alif ni kosong tapi sebelum dia baris bawah, tak kena lah, memang salah pun, memang takkan wujud pun. So, dia mesti kalau alif kat partner di baris atas, kalau ya partner di bawah, kalau waw partner di depan. Itu dia punya syarat mat asli, basic. Mesti kena tahu. Dan alif, waw, ya ni pula, ini kan bentuk yang asal, bentuk alif besar, ya, waw kan. Dia ada juga pattern kecil. Ni alif kecil ni. Alif kecil. Ni yang kecil. Dia kata ya, kita tak sebut sebagai ya kecil. Itu bagi eko ya. Eko dia. Ni ada huruf ya. Ni waw yang kecil. Sama je, cara baca semua sama. Tapi inilah banyak kali orang tinggal. Dia bila baca tu, dia baca sambil lalu dia tinggal. Yang ni adalah mat asli. Sirata, yuhi,
yalwuna. So dia macam tu. So salah lah, tak boleh. So kaedah dia sama dia alif ni besar ke, alif kecil ke, ya macam ni ke, ya hujung ekor ke, waw yang jadi bentuk besar atau waw kecil ni, cara baca sama. Tetap dua harakat juga. Nama dia mad asli. Itu pattern ya. Kita pernah belajar awal dulu, masa mula-mula nak kenal simbol-simbol kita dah belajar dah. Ni ulang kaji saja. So bila kata mak badal, inilah kenapa nama dia badal dia tukar tu, sebab original dia macam ni. Ni kalimah asal dia. Asal dia bunyi dia lain. A, mana, I, ta, I, U, tu. Bunyi dia A, I, U. Bunyi macam tu. Kan bunyi keras. So orang Arab dia tak suka bunyi yang keras-keras, bunyi yang macam tersekat-sekat dia tak suka. Dia nak bunyi yang sambil lalu je, macam sekali jalan aja. Sebab itu huruf hamzah ni, hamzah yang kedua ni kan dia mati. So dia akan tukar ikut huruf mat. Kalau ni balik atas kan kawan dia alif yang kosong. So dia tukar kat situ lah. So bunyi dia tak samalah. Mana baca panjang. Kan? Alif kosong, ya kosong, waw kosong. Syarat dia dah mendapati syarat dah. Kalau alif kosong kawan dia balik atas, ya kosong kawan dia beri bawah, waw kosong kawan dia beri depan. Sebab itu dia dah tukar. Dan Quran kita tak jumpa dalam sini. Dia tak ada tukar. Sebab dia dah tukar. Dan seharusnya dia dah siap-siap tukar dah. Tapi kita sebagai pelajar, kita nak kena tahulah kenapa dia tukar tu, kenapa nama dia badal. Kita kena tahulah apa cerita sebaliknya. Cerita sebalik dia inilah asal dia. A, mana, I, ta, I, U, tu. Dan kita sebut pun bunyi dia macam keras. A, I, U. Kan dia macam tu, kita tahan-tahan. Sebelum dah tukar kan senang. A, mana, I, ta, I, U, tu. Macam tu. So harakat sama je. Maknanya kesimpulan, mak asli, mak badal sama kadar dua harakat. Kalau perempuan jumpa mak asli, sebelah dia mak badal, samalah dua-dua. Jangan baca cepat pula, potong tak boleh. So, ini basic ni. Kalau kita langgar mak asli, hukum-hukum mak asli, menyebabkan kita punya sebutan kalimah yang selepas-lepas tu semua akan ganggu. Sebab satu salah, semua akan salah. Dia takkan sini satu salah, tiba depan tu boleh okey, tak boleh. Dia akan automatik dia akan salah semua. Sebab tu kita kena baca dengan ikut tempoh. Dan kita kena tahu kenapa Allah jadikan ada bunyi mat, kenapa ada bunyi dengung. Itu tempoh lah supaya Allah tahu kita ni manusia, nafas kita pun tak cukup. Dan kita tahu kita mana boleh baca macam straight macam tu. So Allah bagi kita tempoh, bagi masa mat tu untuk panjang supaya kita dah standby dah nak sebut huruf yang selepas dia. Allah tu maha tahu, dia tahu kita ni macam mana. Sebab tu sampai Quran pun ada dengung. So bila ada dengung, dia sempat masa kita nak tengok huruf yang selepas tu. Ta. Kita dah standby dah dengung selepas tu huruf ta. So kita ada masa. Dengung dua harakat tu. Ta. Tak ada. Ta. Jadi kelang kabut. Sebab itu kenapa ada mat, kenapa ada dengung, itu sebablah. Sebab diri kita ni, manusia ni, yang tak boleh baca je ni, kelang kabut, baca laju-laju. Sebab Quran tu sendiri dia adalah menenangkan. Kita baca relax-relax, ikut je dia punya tempoh. Sebab Allah dah bagi dah. Allah bagi kita tempoh. Tapi kita ni yang suka kelang kabut. Dan satu kelang kabut sebab tak ada ilmu lah. Satu tak ada ilmu, satu ilmu ada. Tapi memang jadi kelang kabut. Tak boleh. Kita jadi rasa macam, tak apalah. Macam tu kan. So sekarang ni bila perempuan dah belajar, jangan ada pendapat pemikiran tu, tak apalah, itu tak boleh. Sebab perempuan ilmu dah sampai, sebab perempuan akan bertanggungjawab atas apa yang perempuan baca. Kita semua bertanggungjawab tau atas apa kita baca. Kalau perempuan baca salah, saya tak tanggungjawab sebab ilmu perempuan dah dapat. Perempuan yang kena tanggung sendiri. Okay. Sekarang ni, ini kita dah sentuh. Kita kata ini adalah bentuk hamzah wasal. Ini sambil lalu je untuk siapa datang lepas dan siapa orang baru. Ini bentuk hamzah wasal. Ini bentuk alif. Itu bentuk alif tapi atas dia ada kepala sod. Sod yang dia dah potong ekor dia. Tinggal kepala dia tu je. Nama dia hamzah wasal. Apa fungsi dia? Untuk menyambungkan perkataan-perkataan, kalimah perkataan. Satu perkataan ke satu perkataan tu, kalau ada jumpa dia ni, maknanya dia tugas dia adalah untuk menyambung. Okay? Dan dia pun ada dalam kategori lam ta'rif, berpandu ke huruf ketiga, tidak berpandu ke huruf ketiga. Ini dua ni kita tak belajar lagi. Ini pun kita belajar separuh je minggu lepas. Kita ada kategori Qamariyah, kita ada kategori Syamsiah. Kita baru sentuh ni je baru. Okay? So hari ni kita akan terus masuk. Ini pun sambil lalu. Lam ta'rif, lam bila kita sebut tajuk dia lam al-ta'rif. Maksudnya kita kisah pasal huruf lam lah ni. Kita cerita pasal huruf lam. Kita dah mesti tahu apa sifat lam, apa sifat huruf dia, makhraj dia dekat mana, sifat dia apa. Sebab kita cerita pasal huruf lam. So kita fokus pada lam saja. Al-ta'rif ni adalah nak ta'rifkan dia sebagai Qamariyah ataupun dia tu Syamsiah. Okay? Dan bila kita sebut alif lam, kita kan banyak jumpa. Al-Qamar, Asyam, Ad-Duha, kan ada alif lam depan tu. Itulah kita nak belajar bab ni lah sekarang ni. Okay.
So untuk lam ta'rif, bila kita sebut lam ta'rif, automatik dalam pemikiran kita mesti ada kepala, mesti ada hamzah wasal, yang ada kepala sod tu, partner dia mesti lam. Kalau partner dia bukan lam, itu bukan kategori lam ta'rif. Nama pun dah awal-awal lagi dah lam, dia tentulah kawan dia lam. Macam inilah ni. Ini hamzah wasal, lepas dia mesti ada partner lam. Baru dia masuk dalam kategori lam ta'rif. Macam ni. Ini ada kepala sod, hamzah wasal. Ni kawan dia lam, mesti dia lam juga. Tapi ni ada sabdu, ini ada sukun. Beza dia tu je lah. Tapi mesti alif lam. Alif lam. Kita akan sebut alif lam. Pattern dia hamzah wasal ni. Hamzah wasal ni yang kepala dan huruf lam. Ini kisah pasal huruf lam. So untuk huruf alif lam ni ada dua kategori lah. Satu nama dia Qamariyah, satu nama dia Syamsiah. Dan kenapa nama dia Qamariyah? Sebab dia boleh dipisahkan antara huruf lam dengan perkataan. Okay. Maksud dia apa? Ini kalau kita jumpa teks kan macam ni kan, satu perkataan. Tapi teks ni dia boleh dipisahkan. Macam ni alif lam satu plus yauma ni satu perkataan lain. So dia boleh berpisah. Pada tulisan nampak satu, tapi sebenarnya dia adalah boleh dipisahkan. Kenapa boleh pisah? Sebab huruf yang dia jumpa tu. Okay. Kalau kata Syamsiah pula, tidak boleh dipisahkan antara huruf lam dengan perkataan. Macam ni, alif lam. Kan ni huruf ni, huruf zal. Kalau kita nak ceraikan dia pun dia tak boleh nak cerai. Sebab dia alif lam lam. Lam dengan lam dia tak boleh cerai. Dia memang sekali. Dia satu perkataan. Dia tak boleh dipisahkan. Sebab kalau kita pisahkan dia tak ada makna. Ni satu perkataan. Ni satu perkataan. Tapi ini boleh pisah. Ini tak boleh pisah. Tengok. Tak boleh. Syamsiah. Dan kita tengok simbol dia adalah sabdu. Kita dah belajar awal dulu. Sabdu apa fungsi dia? Masuk dan tekan dengan lancar. Itu fungsi sabdu. Bila kita jumpa sukun, kita dah tahu dah apa fungsi dia. Jelas, terang, nyata. Itu sebutnya. Itu adalah fungsi dia. So, bila kita dah belajar awal dulu, sekarang kita nak apply, bila dah bersambung-sambung ni, inilah masa dia apa nak guna. Lepas tu dalam kategori Syamsiah juga ada ni isim mausul. Kita tengok satu-satu. Okay, Qamariyah kita dah belajar dah minggu lepas. Dia juga dikenali sebagai izhar qamari. Izhar maksudnya jelas, terang, nyata. Qamari ni soalannya huruf lam ni dia seolah macam bulan. Ini sebab tu ulama letak nak bagi kita ni orang awam yang dah berpuluh tahun, dah ribu tahun jauh dengan Rasulullah tu. Nak bagi kita faham supaya kita sebut tu biar betul. Maksudnya lam tu, bunyi sebutan lam tu mesti terang. Seperti macam bulan. Ni perumpamaan lah macam bulan waktu malam tu. Kan ada bintang, ada bulan. So kita nampak bulan tu sebiji macam tu. Kalau macam bulan mengambang tu kan. Sebenarnya lam tu kena sebut terang macam tu lah. Nampak terang. Sebab tu nama dia izhar. Qamari ni bulan lah. Qamari. Ini perumpamaan ulama semua bagi. Supaya kita yang zaman sekarang ni boleh dapat idea. Oh bulan macam tu terang. Izhar pun baca dengan jelas. Dan ini adalah huruf-huruf dia. Dan sebelum ni pun kita dah tahu. Kita belajar dulu pun. Asal nampak alif, lam, ada sukun. Qamariyah. Itu kita dah cam yang macam biasa. Tapi tahun ni kita upgrade sikit lah. Kita kenal sebab dia ada huruf-huruf dia yang kita jumpa sebenarnya. Alif dan Qamariyah tu jumpa dengan huruf tertentu ni. Baru lam tu bunyi jelas. Kalau dia jumpa huruf lain, bunyi dia tak jelas. So sekarang bila kata Qamariyah, huruf-huruf ni, bila kita jumpa huruf ni, bunyi lam tu sebiji tu keluar. Sebab tu bila Qamar, bulan macam bulan terang. Contoh, bila huruf Hamzah, lam tadi kan lam mati tu, jumpa Hamzah, Ha, Ha, Ain, Kha, Ghai ni adalah huruf-huruf daripada Halqum. Berapa dah belajar dah. Dia datang pada Al-Haq, 6 huruf ni. Okay, bila jumpa dengan huruf ni, bunyi lam tu sebiji keluar. Bunyi jelas Al, macam tu. Lepas tu kalau depan sikit, kita dah tahu pangkal lidah, dia ada huruf Qaf, dia ada huruf Kaf. Okay, depan lidah belakang tu, area situ dekat je Qaf dengan Kaf tu, pun dia masuk dalam kategori Qamariyah. Sebab apa? Bila lam jumpa huruf ni, sebiji bunyi lam tu keluar. Dia tak ada bunyi lam tu hilang ke tak ada. Sebiji bunyi Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi tu Al-Kahfi. Maka bunyi Al jelas. Itulah maksud dia. Lepas tu, ke depan sikit kita akan jumpa huruf Ya, huruf Jim. Dua ni kan dia duduk kat tengah lidah. Perempuan untuk level sekarang ni, bila saya terang ni, perempuan mesti dah bayangkan kat mana huruf tu. Sebab perempuan mesti tak boleh ada problem lagi makhraj. Ya kat mana, Jim kat mana, Qaf kat mana. Tak boleh ada problem tu lagi sekarang. Ni mesti dah kena nampak lah. Kita sebut, perempuan dah bayang benda tu kat mana. Okay? So Ya dengan Jim kat tengah lidah. Okay? Tengah lidah sebut. Bila jumpa, sebenarnya bila lam jumpa dengan huruf Ya dengan Jim ni, lam tu sebiji keluar. Dengar bunyi lam tu. Lepas tu huruf Ba, Mim, Fa, Waw adalah huruf daripada Asyafatain. Daripada bibir. So huruf-huruf ni pun bila huruf lam tadi jumpa dengan empat huruf ni, lam tu sebiji keluar.
Dia tak ada hilang bunyi lam. Kena bunyikan lam tu dengan jelas. Sebab tu nama dia Qamariah, jelas terang macam bulan. Bunyi lam tu lah. Kita pasal huruf lam tu. Lam tu bila jumpa huruf-huruf ni, ada 14 huruf ni, automatik lam tu sebiji keluar. Okay? Itu kita cerita pasal minggu lepas. Ni kita pun dah bagi contoh. Bapa dah boleh tengoklah jumpa bunyi dia. Al. Macam ni contoh. Ni hamzah wasal. Ni huruf lam kan. Ada sukun. Kita dah tahu. Okay, ni kategori Qamariah. Dari segi pattern kita dah tahu dah. Okay, ni Qamariah. So, bila Qamariah dia bersifat jelas, terang, nyata. Yang terang nyata tu siapa? Huruf lam tu lah. So, kena jelas ke bunyi? Lam. So, dia akan bunyi. Tapi oleh kerana mula sekali dah huruf alif, mula sekali kita mula dengan hamzah wasal. Hamzah wasal ni dia bukan baris tau. Dia bukannya baris atas, bawah, depan, tak ada. Dia macam ni, dia kosong. So, bila dia kosong, kita tak boleh memandai-mandai pula nak letak bunyi dia macam mana. Il, anhar, ul, anhar, al-anhar, mana satu bunyi dia. So tak boleh. So bila kita dah nampak alif lam, syarat dia mesti dia akan jadi baris atas. Semua alif lam Qamariah ni kalau mula dengan dia mesti baris atas, wajib baris atas. Bila dah baris atas, baru dia bunyi al-anhar. Al, bunyi jelas al, bunyi lam tu jelas. Al-anhar. Tu bunyi dia. Waktu kita cerita pasal Qamariah, lam tu sebiji bunyi al-anhara. Okay, kalau macam ni. Okay, ini mula dengan hamzah wasal. Sebab ramai juga buat salah ni. Bila mula dengan hamzah wasal, mesti baris atas. Okay. Kalau macam ni, tengok. Hamzah wasal bukan mula ni. Dia second. Ini first. Ini first ni siapa? Huruf waw. Waw, hamzah wasal, lam. Ini kan alif lam Qamariah. Kita kita tahu dah. Tapi bunyi dia macam mana pula? Adakah kita akan bunyikan dia? Wa'al walidatu. Wa alwa. Ini yang ramai orang juga sebut. Bila kita dah ajar alif hamzah wasal boleh mula dengan hamzah wasal, kita kata letak atas. So bila dah jadi macam ni, dia pergi letak atas juga. Tak boleh. Dia tak boleh jadi letak atas sebab apa? Dia dah ada kawan sebelum ni, dah ada baris dah. Kawan ni yang support bunyi dia. Sebab kita dah tahu tujuan hamzah wasal adalah menyambung. Sekarang bila dah ada huruf sebelum dia memang tak ada fungsi pun, dia mana ada baris. So, bila kawan sebelum ni dah ada baris, kita guna baris dia je lah. Dia akan bunyi wal. Wal walidatu. Tak boleh baca wa'al walidatu, salah. Orang yang baca wa'al walidatu, dia telah menambahkan baris dekat sini. Sedangkan hamzah wasal dia tak berfungsi macam tu. Baris boleh letak hanya kalau mula dengan dia. Macam ni boleh. Sebab dia sebelum ni mana ada huruf lain, tak ada. Nak start dengan dia ni. Oleh kerana dia tak ada baris, macam mana kita nak start? So kaedah dia kena letak baris atas. Semua alif lam Qamariah macam ni, mesti kita letak baris atas. Wajib baris atas. Bukan bawah, bukan depan. Atas sahaja. Macam ni pun, start dengan dia, mesti baris atas. Macam ni tak boleh. Sebab dia bukan first. Orang yang first saja yang kena letak baris atas. Ini hamzah wasal lah first. Kena baris atas. Kalau macam ni, dia bukan first. Dia jadi second dah. Sebab first dia huruf fa. Fa dah ada baris. Fa. So, dia automatik dia tak ada fungsi dah. Sebab kita dah ada kawan dah ada baris tau. Kita tak pakailah dia. Terus dia. Fal. Fal jariyatu. Fal ja. Tengok. Lam tu bunyi sebiji. Fal. Bunyi lam tu. Fal. Fal. Fal ja. Fal ja. Fal jariyatu. Macam ni. Tengok. Kita nak guna apa? Nak guna waw ke nak guna letak letak baris dekat hamzah wasal? Dah tentu dah tak boleh letak baris. Sebab waw dah ada. So guna je dia terus. Wal gharimina. Wal. Sebiji bunyi lam. Wal gha. Wal gha. Betul dia. Wal tak boleh. Mesti. Wal gha. Dan baca dengan cepat. Sebab apa? Lam ada sifat apa? Dia mudah tergelincir. Inhirah. Wal. Tak boleh. Wal gharimina. Fal jariyati. Fal. Itu semua salah. Sebab itu kita dah menambah bunyi dalam Quran tak ada bunyi tak ada wujud huruf So mesti terus wal. Sebab sifat dia tahu dah. Makhraj dekat wujud kat corner lidah je. Huruf yang memang di corner dan dia akan berlaku dengan cepat saja. Wal gha. Fal ja. Al ka. Wal wa. Anha. Macam tu. Dia akan berlaku dengan cepat. Okay, so semua kaedah yang sama. Bila ada kawan depan, tak kira kawan tu dari depan ke bawah ke apa, asalkan kawan tu dah ada baris, guna baris dia. Dia tak pakai. Sebab apa? Dia sebagai penyambung saja. Kalau dimula dengan dia, automatik mesti baris atas. Ingat tu sebab ramai je. Bila dia mula hamzah wasal, dia suka hati letak ikut baris bawah sebab apa dia ada guna kaedah lain.
Itu semua salah. Alif lam mesti baris atas. Ini semua samalah kaedah ni. Okey, ini contoh ayat kita dah sebut minggu lepas. Al-Qari'ah, alif lam, Qamariyah, Qamariyah, Qamariyah. So, jumpa ni bunyi dengan jelas. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Jangan Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Tak boleh. Ini kaedah yang sama. Mula dengan dia mesti baris atas. Kalau macam ni, tak boleh tak baris dekat dia sebab kawan ni dah ada dah ma. So guna dia terus Mal-Qa. Okey, kaedah yang sama. So hari ni ini yang hari ni punya alif lam syamsiah. Kita ada Qamariyah, kita ada Syamsiah. So dah clear Qamariyah tadi mesti bunyi lam tu jelas sebab kita cerita pasal lam. So sekarang ni kategori Syamsiah pula. Syamsiah ni apa? Dinamakan dengan Syamsiah kerana huruf lam diumpamakan seperti matahari yang keluar di waktu siang dengan sinaran yang sangat terang sehingga melenyapkan bintang. Bintang ada tapi tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dikenali juga dengan idgham syamsi kerana huruf lam dihilangkan sebutannya kerana telah dimasukkan ke huruf selepasnya secara total. Huruf-hurufnya dari makhraj alisan sebagian besar. Okey, ini apa cerita ni? Kadang kita, sebab tu bila perempuan, walaupun perempuan dapat teks, print teks ke apa, nota ni semua, perempuan kena masuk kelas sebab kelas ni lah perempuan nak dengar penerangan macam mana apa benda cerita tu. Kadang kita baca, kita pun tak faham apa benda yang kita baca tu. Dia perlu ada penerangan. Okey, so cerita dekat sini, kalau Qamariyah tadi tu diumpamakan macam bulan. Okay, waktu malam nampak terang. Okay, sekarang ni, lam ni pula, kita umpamakan dia macam matahari, waktu siang. Kan waktu siang kan bintang tu tak ada. Cuma sebabkan matahari tu terlampau terang, so kita tak nampaklah bintang yang kecil celah tu. Sebab bintang tu tak ada kat situ je. Sebab yang perubahan matahari dengan bulan bergerakkan ikut dia punya apa, paksi dia semua tu. So bila waktu siang, ulama umpamakan lam tu macam matahari yang terlampau terang sampai bintang-bintang celah tu tak nampak. Sebabkan sinaran tu terlampau kuat. Sebab tu bila huruf lam ni dia dah terlampau terang, terlampau kuat, dia dah termasuk. Dan huruf ni pula bila dia jumpa dengan huruf-huruf ni, okey, bila dah terlampau terang, kita dah tak nampak dia tu. Sebab sinar terlampau kuat sangat, kita dah tak nampak lam tu. Okey, soalan macam bintang lah, macam bintang ada, bintang tu ada macam dia perumpamakan matahari tadi tu terlampau terang sangat sebab dia coverkan bintang tu. Maknanya huruf lam tu ada je kat situ. Tapi sebabkan jumpa dengan huruf ni, so kita tak nampak dah jelas huruf lam tu. Lam tu dah hilang dah. Dia ada je pada teks tu huruf lam, tapi bila dia jumpa huruf ni bunyi dia tak ada bunyi lam lagi dah. Dia akan masuk pada huruf-huruf kita jumpa ni. Okey, sebab tu nama dia idgham. Idgham maksudnya memasukkan. Syamsi ni macam syamsi tu matahari lah. Bukan matahari. Qamariyah tadi kan bulan. Syamsi ni syams matahari. Ini perumpamaan lah bunyi lam tu untuk kita faham. So huruf-huruf dia ni, Qamariyah tadi 14, Syamsiah pun sama-sama 14. Dan huruf-huruf dia ni pula kita dah tahu ini adalah huruf-huruf daripada alisan. Tengok. Shin, shin ni daripada huruf tengah lidah. Tadi kan ya dengan jim dah masuk kat Qamariyah. Tapi shin kenapa dia pergi kat Syamsiah pula? Kenapa dia? Padahal dia keluar tempat sama 3 huruf tu tengah lidah. Ya, jim, shin, 3 tu duduk tengah lidah. Tapi kenapa shin ni seorang pula dia boleh pergi masuk Syamsiah? Kenapa dia tak masuk sekali Qamariyah? Ataupun kenapa yang ya dengan jim tu tak masuk kat Syamsiah? Kenapa tak tiga-tiga dia duduk sekali? Kenapa ada beza kat situ? Padahal tempat sama tu, tempat makhraj. Nanti tengok kenapa. Ini dal, ta, to, belakang gigi kapak, sa, zal, zo, hujung lidah terkeluar. Puan mesti dapat idea dia sebut ni pun dah tahu benda tu kat mana. Huruf dot. Huruf dot sepanjang kita punya apa? Lidah kiri ataupun kanan, itu huruf dot tekan pada tips dia, tekan pada gigi taring di atas, automatik belakang semua tu akan naik, tepi semua akan naik. Itu tips nak sebut huruf dot. Dot lam. Lam dah tu diri dia sendirilah lam. Corner tu, ra pun corner, nun hujung lidah sama, area yang sama hujung lidah tu. Ni huruf sad, sin, zal, belakang gigi bawah. So benda ni huruf-huruf ni semua orang mesti dah memang very clear dah. Tak boleh nak tengok agak kat mana, tak boleh. So majority sebahagian besar semua adalah daripada alisan. Ini semua huruf alisan. Sebab tu huruf-huruf ni bila dia jumpa dengan huruf lam, dia tak boleh nak baca al, contoh kita lah kata jumpa huruf shin. Al-sha, al-sha. Al-da, al-ta, al-to. Kan macam susah nak sebut. Dia macam dah tersangkut. Al-ta, al-za, al-go, al-bo, al-al. Kalau kita jumpa diri dia sendiri pun, al-al. Tengok bunyi tu. Kan dia macam 2 kali. Al-ro, al-an. Contohlah, contoh kita bunyi kan. Al-na ataupun al-na,
al-so, al-sa, al-za. Kan macam al. Dia tu sangkut-sangkut. Sebab tu dia tak boleh masuk kategori komariah. Al-al. Kalau komariah tadi bunyi jelas al-so. Tapi tak boleh. Dia mesti as-so. Dia kena masuk. Dia kena masuk lam tu, kena masuk kat huruf-huruf ni. Bila dia dah masuk, automatik dah bunyi lam tu dah tak ada. Dia pada teks memang ada. Kita tengok macam ni. Ini contoh kalimah yang ada syamsiah tu. Ini huruf waw pada atas macam biasa. Ini kita dah tahu dah. Ini hamzah wasal. Ni ada lam. Partner mesti alif lam. Bila kategori alif lam ta'rif ni, mesti partner dia hamzah wasal dengan lam. Itu cerita dia. So ni huruf lam, juga huruf zal. Zal kan dah ada 14 huruf tadi tu. So bila dia jumpa huruf zal, kenapa kita tak baca macam komariah tadi? Wal zariyati, wal za. Contohlah kalau tak ada sabdu ni, kita tukar dengan sukun. Kita tukarkan dia jadi komariah lah contoh. Bila kita tukar jadi komariah tu, lam ni kita kena jelaskan. Lam ni kita jelas, kita kena bunyi wal za, wal za. Kan bunyi dia macam sangkut, wal za. Sebab tu tak boleh. Kita kena baca secara masukkan dia. Lam ni kena masuk kat zal. So bila lam masuk kat zal, bunyi dia wazariyati. Kan lagi senang. Wazariyati. Dan dia baca pun lembut. Sebab tengok saya letak arrow. Arrow maksudnya bila ada kita kata syamsiah, waw ni baris atas. Macam mula tadi kan, waw baris atas. Hamzah wasal. Dia tak ada fungsi kalau duduk tengah dia tak ada apa-apa. So kita terus lompat daripada huruf yang bersabdu sini. Kita belajar sabdu masuk dan tekan tanpa masukkan dengan lancar. So wazza, wazza. Hamzah wasal pun tak pakai. Mana ada? Dia dah hilang dah. Dan lam pun tak ada bunyi. Walza. Tak ada. Lam tu pun dah hilang. Sebab pun lam tu macam matahari dah dia terang sangat. Dah tak nampak dah dia. Kita nampak huruf zal ni. Terus walza. Macam ni pun sama. Waw baris atas. Dia dah ada baris. So ni tak ada fungsi. Sebab kawan sebelah dah ada baris. Kita tak pakai dah lah. Terus masuk. Masuk terus huruf yang kat sini. Lam dah tak ada fungsi dah. Sebab dia dah tak ada bunyi pun. Wadduha. Wadduha. Tak ada bunyi wal duha. Mana bunyi wal duha. Tapi itulah yang berlaku bila sesi lelaki ramai je orang baca wal duha an. Dia akan buat asing-asing macam komariah tu. Dia akan bunyikan lam tu jelas. Sedangkan mana ada sukun tu kalau kita nak kata baca dia jelas. Dia tak ada simbol pun. Bila tak ada simbol ni dia tak ada fungsi dah. Pergi kawannya ada simbol. Lompat terus. Masuk terus. Wal duha. Kalau macam ni. Okey. Macam ni wah ada baris dah. Kita dah tahu kalau kawan tu dah ada baris kita sebab dia yang jadi support. So masuk je lah. Kalau macam ni siapa yang support dia? Tak ada kan. Mula dengan dia seorang. Dia sebagai yang awal. So bila awal kita beritahu tadi alif lam komariah dan alif lam syamsiah pun mesti baris atas. Automatik dua jenis ni mesti baris atas. So bila baris atas masuk je lah. Kita dah ajar bila kita baris atas bunyi a. So masuk pada huruf nun. Betulan nun ni pula wajib berguna. Kan pandai belajar kena dengung. Masuk dan dengung. Betulan dia pula mat asli. Dah bertindan. Sebab bila kita belajar ilmu tajwid, kita belajar asas satu. Sampai satu tahap dia bertindan-tindan hukum tu. Sebab tu pun kena clear satu-satu. So kalau macam ni hamzah wasal, mula, okey, syarat dia mesti kita letak pada atas. Okey, sekarang bila dia pada atas dia akan bunyi, adalah bunyi a. So a ni pula kena masuklah dekat nun. Okey, nun ni pula ada sabdu pula. Dah tahu dah wajib bergunah. Dia pula mat asli. Tengok alif ni kosong. Kawan dia pada atas. Kan menepati syarat mat asli. Maksud apa kita kena buat? Kena masuk, dengung 2 harakat, panjang pula 2 harakat. Itu dia punya cara dia. So kita akan bunyi an-nasi. An-nasi. An itu untuk dengung. Nah, itu mat asli. Si. Si itu satulah. Itu bunyi dia. An-nasi. Tak boleh baca an-nasi. An-nasi. Semua salah. Mesti sebab tu bila kita baca tajwid, baca Quran, tak boleh baca kalut. Sebab dia ada benda yang dia dah bertindan hukum tu. So kena clear. Terus sekarang ni lam dah tak ada. Kita kena settle pergi masuk kat nun. Nun pula ada sabdu, kena dengung. Dia pula mat asli, nak kena panjang. Nampak dia pendek macam ni. Tapi semua tu kita kena selesaikan. Sudah akan bunyi an-nasi. Itu bunyi dia. Sebab kenapa kita dengung? Sebab ni kan wajib bergunah. Nun sabdu, mim sabdu. Perempuan dah belajar awal dulu. Kena dengung. Itulah dia. Masa ni lah nak guna. Sama juga macam ni. Contoh. Ni hamzah wasal. Partner ni mesti lam. Untuk masuk kategori komariah syamsiah ni, partner ni mesti lam. Okay, lepas huruf lam ada huruf dal.
Dal ni kan dia sabdu daripada depan. So bila guna hamzah wasal apa nak buat? Kita kena letak baris sebab tak ada siapa support kat dia dah. Macam ni ada orang support. Ada support. So ni tak ada. Ni macam ni kes tadi lah. Ni tak ada. So bila dia tak ada automatic letak baris atas. So bila dah ada baris baru boleh bunyi A. So A tu nak kena masuklah dekat huruf dal. Kan dia ada sabdu. Masuk tekan dengan lancar. So kena masuk. Ad-dunya. Ad-dunya. Tak boleh baca al-dunya. Al-dunya. Ramai je orang baca al-dunya. Kenapa dia baca macam tu? Sebab dia dah tengok lam ni. Ada lam kat sini. Dia pun bunyi macam yang Komariah tadi tu. Al-dunya. Kalau kita guna al-dunya, mana pula datang sabdu ni? Macam mana kita nak guna sabdu pula? Contohlah kata orang tu tak apa, saya nak guna juga macam Komariah tadi. Lam ni kita nak bunyikan al. Lepas tu, dal ni macam nak bunyi macam mana? Siapa pula nak masuk kat dia? Sebab kalau lam dah mati, dia mana ada bunyi, siapa nak masuk? Tak boleh. Kita nak pusing-pusing macam mana pun, sebab tu perempuan kena mahir ilmu tajwid. Supaya bila ada orang petikai ataupun orang tanya, kenapa baca macam ni? Kenapa baca macam tu? Perempuan ada jawapan nak bagi. Sebab jawapan tu kira-kira ulama dah siap dah buat. Kita ni kena belajar. Kalau orang tanya, saya okey je baca ad-dunya, mana boleh okey? Kalau perempuan kata sini, contoh, kena orang tu petikai lah. Saya baca sini, lam mati bunyi jelas, al. Okey, kalau awak baca al, berarti sabdu ni macam mana pula? Macam mana nak bunyikan sabdu ni pula? Siapa nak support dia? Sedangkan pada teks memang ada sabdu. Kita tak boleh buang satu sukun, satu sabdu, semua tak boleh buang. So, memang tak boleh. Sebab ulama dah siap buat dah. Rusam-rusam ni memang sangat mudah. So, bila huruf yang tak ada tanda ni semua, kosong-kosong ni semua, mesti ada cerita di sebalik dia. Kalau macam ni, lam ni, kita kata kenapa dia tak ada sukun kat sini? Kenapa tak buat macam Komariah tadi sukun? Sebab apa? Kita dah tahu. Lam ni dia terlampau terang, dia dah masuk pada huruf yang selepas ni. Ada pada teks sebelum kita baca tak ada dah. Dia kata ad-dunya. Macam ni. Ni ada support dah. Wa bagi atas, jumpa hamzah wasal, ada lam, ada sin. Sini ada sabdu. Automatik masuk. Senang je. Was-samaa. Was-sama. Jangan walsa. Mana boleh baca walsa? Kalau kita mempertahankan juga nak baca walsa, kita akan tanya kenapa, mana pergi sabdu? Apa nak buat dengan sabdu ni? Sedangkan sabdu ni ada daripada teks. Apa nak buat? So memang tak boleh. So kalau ada orang petikai kenapa tak baca, ataupun memang dia tak ada, kalaupun dia tak petikai, tapi kalau kita dengar dia baca walsa, contohlah kita baca, kenapa awak baca walsa? Ni wassa. Dia kata, tak ada, saya memang dengar macam tu. Mana boleh? Dia mesti kalau dia menegakkan kebenaran yang kata dia baca walsa tu betul, kita suruh dia buktikan macam mana boleh dapat walsa. Sebab kita boleh buktikan kenapa kita guna baca wassa. Sebab apa? Lam ni dah daripada, dia terlampau terlampau terang sifat dia tu, dia dah masuk pada huruf yang sebelumnya. So kita memang tak nampak dah lam. Kita akan pada huruf yang sin. Dan kita pun ada kata fakta lah, bukti lah kenapa kita kena baca lam ni tak boleh jelas. Sebab apa? Dia melibatkan jarak huruf tu. Okey. Kita cerita Ini pun tengoklah sampel ni biasa sama je lah. Kalau ada huruf waw di atas, siapa huruf yang depan ni dia akan support lah baris. Yang kalau tak ada tu mesti pada atas. Dia ni semua memang kau kena clear. Komariah ke Syamsiah, kalau mula dengan dia mesti baris atas, wajib pada atas. Kalau ada yang dah support, ada huruf yang support sebelum dia, macam ni dah ada support, so kita tak pakai dah. Dia akan terus masuk aja. Kita pun dah bagi arrow dah. Masuk je. Okey. So kalau orang kata, orang tanya kenapa ada Komariah, ada Syamsiah? Tak boleh ke semua je lah bagi jadi Komariah? Semua je lah jadi Syamsiah? Kenapa 14 huruf Komariah, 14 huruf Syamsiah? Dan tu pula macam tadi Shin tu. Apa pasal Shin tu dia tak boleh masuk sekali ke dengan dekat Syamsiah ke, ataupun dekat Komariah, ataupun ya dengan Jim tu yang dua lagi tu masuk dekat Syamsiah? Kenapa tak boleh macam tu? Okey, ini cerita dia sebab apa? Sebab jarak huruf. Sebab tu perempuan kena mahir dengan makhraj, dengan sifat huruf. Sebab bila makhraj tu, kalau kita mesti agak-agak kat mana, itu yang akan berlaku kesalahan bila perempuan nak baca. Sebab huruf lam, kita dah tahu dia corner. Kita punya lidah kan. Diagram lidah tu kan dia kat ujung dan corner je. Dan bila dia jumpa dengan huruf, kita kata huruf ni huruf Syamsiah kan. Shin, dal semua ni. Okay, bila dia, kedudukan dia, lam, okay, perempuan tengok, dal, ta, ta belakang gigi. Lam iris situ juga. So bila dia nak bunyi, memang dia akan masuk sekali je lah. Ada, atta, atta. Sebab dia situ juga. Lam dengan ta belakang gigi je. So dia tekan situ je. Ada, atta, assa, azza, Allah. Lidah yang sama.
kat situ keluar lam, situ juga dia nak pergi kat zal, dekat za. Sebab tu dia kena masuk sekali. Dia tak boleh baca at-za, at-ta. Kalau macam tu dia kena buat kerja 2 kali. Al-1, ta-1. Al-ta, al-za, at-za. Jadi macam tu, dia sangkut. Sebab tu tak boleh baca sangkut. Sebab Arab tak boleh baca sangkut, dia nak kena baca sekali jalan. Sebab itulah, oleh kerana jarak dia tu rapat, sebab itulah dia kena masuk sekali jalan je. Macam tu Zod. Allah, Allah. Zod dah lah memang susah. Lepas tu kita nak baca sangkut pula. Al-Dha, Al-Dha. Kan susah. Sebab tu dia huruf-huruf ni masuk dalam Syamsiah. Sebab pun jarak dia rapat. Lam, lam tu di sendiri, jumpa lam. Automatik lah dia masuk sebab dia sama-sama jenis lam dengan lam. So dia masuk sekali je lah. Allah, al-lail, al-lail. Kan sekali masuk je lam dengan lam. Takkan nak baca al-lail, al-lail. Macam tu. Tak boleh lah. Sebab tu juga roh. Sebab kedudukan makhraj ni lah menyebabkan dia kena masuk sekali. Sebab ni semua rapat je dengan lam. Kedudukan dia semua rapat. Okay, kalau orang tanya pula kenapa shin ni? Apa isu shin tadi ni? Kenapa shin ni tak masuk kat Komariah tadi? Geng dengan jim dengan ya tadi. Kenapa tak masuk situ? Dia seorang pula duduk kat sini. Sebab apa sifat dia pula? Ini dah lah makhraj. Kita tahu lah makhraj je. Ini pula dah lah makhraj. Makhraj sama je tengah dengan jim. Tapi isu dia kat sini sifat dia. Shin kan dia sifat tafashi. Kalau kita masukkan dia join dengan ya dengan jim tadi, dengan Komariah tu, kalau kita bawa dia pergi join kat situ, walaupun dia keluar tempat sama 3 tu. Kan tengah-tengah lidah. Sama tempat. Tapi 2 tu kita pas dekat Komariah, 1 ni dekat sini. Kenapa dia duduk seorang tinggal kat sini? Sebab sifat dia tu. Kita nak sebut lam, tu kita cerita pasal lam kan. So kalau kita al-sham, al-sham, kan sangkut. Tapi kalau asya, sebab apa dia ada sifat tafashi tu. Sifat yang lam dah kena tertahan, tiba dia nak kena lepas angin pula. Macam mana tu? Al-sya, al-sham. Sedangkan asyam, asyamsi, asa, itu kalau sin, ni sub shin. Sebab tu walaupun makhraj dia sama, tapi dia seorang ni terpaksa pergi masuk dekat Syamsiah. Sebab apa? Sifat tafashi dia tu. Sifat dia tu menyebabkan dia kena masuk sini. Sebab lam nak buat bahasa Yasin dengan sifat tak boleh. Dia kena sekali jalan. Asyamsi, asyamsi. Sebab tu dia shin seorang tu masuk sini. Sebab sifat tafashi. Kalau orang tanya, kenapa ya jim tu, kan kita tahu dah tengah lidah huruf yang keluar ya, jim, shin 3. Tapi bila kita buat Komariah Syamsiah ni, kenapa pula shin pergi duduk sini? Sebab sifat dia. Sifat tafashi menyebabkan angin nak lepas tu, dia tak boleh masuklah kat Komariah. Kalau masuk Komariah bunyi dia al-sham, al-sham. Lidah kita dah bergulung nak sebut susah. Al-sham. Sedangkan kalau dia masuk dekat Syamsiah senang je. Asyam, asyam. Macam tu je. So ini menyebabkan makhraj dan sifat huruf. Kalau orang tanya kenapa ada perbezaan Komariah Syamsiah huruf-huruf ni, sebab apa? Kedudukan huruf lam dengan huruf-huruf yang dia jumpa tu ada satu kategori yang sama. Semua alisan. Ni semua lisan. Lisan belakang gigi kapak ke, gigi bawah ke, keluar sikit ke. Tapi semua kategori al-lisan. Kecuali huruf shim ni, kenapa dia tak join tadi yang tu? Sebab sifat tafashi yang ada pada dia. Okay, itu orang kena faham. Kalau orang tanya ke atau perempuan sendirilah, kena tahu kenapa ada Syamsiah, kenapa ada Komariah. Kita tengok Kalau Komariah tadi, huruf lam juga. Kalau lam jumpa dengan huruf hamzah ha ni kan daripada halqum. Ni senanglah nak bunyi lam tu jelas sebab jarak dia jauh. Lam kat sini. Yang apa? Al-haq tu kat sini kan jauh. Memang sempatlah sebut al-ja, al-ha, al-a, al-ha, al-a. Bolehlah settlekan lam dulu baru pergi dekat sini. Sebab jarak jauh sempat lagi nak bunyikan lam jelas. Lepas tu nak bunyikan huruf pada halqum. Kalau macam qaf dengan kaf buat area lisan, tapi di belakang dia nak area nak kat kita al-haq juga area dari situ dah. So jarak jauh juga. So sempatlah nak sebut al-qa, al-ka. Sempatlah. Kalau terlampau rapat, katalah kita nak buat macam sabdu pula kat sini. Akka, macam tu kan. Tapi dia tak boleh ada lam kat situ. Dia mesti terus pada kaf yang bersabdu je lah. So lam tak ada fungsi lah kalau keadaan macam tu. Okay. So bila Komariah adalah huruf yang jarak dia jauh. Ni semua kan bibir. Ni bibir. Macam dia ni ya dengan jim ni tengah. So dia ayya, ajja. Dia boleh sebab dia tak ada menyebabkan angin nak terlepas. Tak ada. Ajja. Ni dia cakap kokolah. Kalau ayya, ayya. Dia tak ada macam shin tadi. Kalau shin kan dia daripada 3 beradik ni tadi. Tapi dia seorang dah terlepas ke Syamsiah tu. Sebab ada sifat tafashi tu lah.
Sebab tu dia kena pas ke Syamsiah. Okay, ni yang daripada bibir pun sama juga. Dia senang nak sebut. Al-bab. Contohlah alfa, alwa. Maksudnya dia huruf bibir. Walaupun kita nampak bibir dengan lidah tu macam lam tu macam dekat. Tapi ini melibatkan bibir kita kena tutup, buka, muncung. Sedangkan lam dia di dalam. So dia tak ada kena-mengena. Sebab tu dia sempatlah nak buat al-baba. Contohlah al-bab, al-mal, alfa, al-wa. Sempatlah sebut tu. Sebab tu bila perempuan dah mesti clear. Kenapa kena bunyi dia lam jelas, kenapa lam tu tak jelas. Okay. Bila tak jelas sebab kedudukan dia terlampau rapat, sudah akan masuk sekali harum dia. Sekali jalan. So tak boleh dia buat kerja dua kali. Al-so, al-ro, kan macam sangkut-sangkut. Tak boleh. Quran, orang Arab pun dia tak suka baca sangkut. Dia nak baca sambil lalu je. Okay. So ini adalah sampel tadi lah. Ingat kalau ada huruf support, kita kata huruf support lah ni. Tak kisahlah huruf wa ke apa-apa benda lah. Asalkan ada huruf yang support ada baris, pakai huruf baris dia tu. So hamzah wasal tak ada fungsi. Masuk terus. Masuk. Jangan bunyi al-to, al-za. Jangan macam tu. Al-so. Sebab ada berlaku orang baca macam tu. Sebab dia mana-mana pula letak baris atas ni. Kita beritahu baris atas tu kalau tak ada support. Kalau mula dengan dia, letaklah baris atas. Kalau tak ada, tak payah. Okay, ini semua sampel. Dan ini adalah sampel setiap satu huruf tadi. Huruf zal, wah, nun, ini semua sampel dia. Yang 14 huruf tu. Kita tengok. Kita boleh print lah nota hari ni. Ni sampel kalau dari segi ayat. Macam ni. Surah At-Tin. Ayat 1 hingga 3. Contoh. Ni kita nak tahu dia tu Syamsiah ke Qamariyah. Tengoklah ni hamzah wasal. Partner dia lam ke bukan? Okay, kalau lam ada lam, confirm lah kita beri alif lam Qamariyah tu lah. Qamariyah tu Syamsiah. Tapi kena confirm pula. Dia tu Qamariyah ke Syamsiah. Kalau Syamsiah, sabdu. Kalau Qamariyah, Qamariyah sukun. Beza tu je. Kalau sebelum ni kita memang sebelum kita ajar yang simple je. Tengok alif lam jumpa sabdu. Alif lam jumpa sukun. Ni Qamariyah, ni Syamsiah tu biasalah umum kita dah belajar. So tahun ni kita upgrade. Huruf dia jumpa tu pula. Siapa huruf tu? Kenapa pula jadi Syamsiah? Kenapa dia tak jadi Qamariyah? Sebabkan jarak huruf tu. Jarak makhraj. So kalau contoh macam ni, dah ada support dah. Wow. So terus masuk je lah. Wattini, wazzaituni. Contohlah kan. So kita masuk. Wattini. Jangan macam waltini. Jangan macam walzaitu. Kalau orang baca macam tu, kita tanya kenapa awak baca macam tu? Sebab apa ni lam mati? Kalau lam mati, apa jadi dengan sabdu ni pula? Apa nak buat? Tak boleh. Memang dia salah satu je. So ulama dah set letak sabdu. Masuk dan tekan je. Sekali jalan. Wattini, wazzaituni. Contoh. Betul. Wattini wazzaitun. Wa turi sinin. Wa hazal. Tengok. Ini Qamariyah ke Syamsiah? Sebab kita cerita pasal Syamsiah kan. Ini je kita bulatkan. Ini kan Syamsiah. Alif lam jumpa sabdu. Alif lam jumpa sabdu. Kita alif lam tu, alif tu lah hamzah wasal lah. Itu nama dia. Okay. Cuba kat sini pula. Alif lam jumpa sukun. Itu ni adalah Qamariyah. Wa hazal baladil amin. Ni pun Qamariyah juga ni. Tengok. Al-ba. Bunyi lam tu jelas. Al-ba. Sebab nak sebut lam sempat. Al-ba bibir. Al-ba. Jadi hamzah wasal lam mati. Cuba hamzah. Hamzah jauh. Sempatlah sebut al-amin. Sebab itulah kenapa kita kena baca dengan cara masuk. Kenapa kita kena baca dengan cara jelas. Ini adalah idgham. Ini adalah izhar. Izhar maksud jelas terang. Siapa yang jelas terang tu? Huruf lam tu lah. Sebab kita cerita pasal lam. Ini pula kenapa siapa yang masuk tu? Huruf lam tu lah kena masuk. Dia kena masuk huruf ta. Dia kena masuk huruf zai. Dia tu kena masuk. Sebab kita cerita pasal alif, lam. Atau kita sebut lam ta'rif. Ini ada istilah dalam buku. Lam ta'rif tu kita istilah dalam buku. Puan beli buku teks ke apa benda. Lam ta'rif. Lam ta'rif. Cerita pasal alif lam Qamariyah dengan Syamsiah lah tu. Okay, harap puan clear. Qamariyah dengan Syamsiah. Okay. Ada satu lagi. Nama dia isim mausul. Isim mausul ni macam kita bahasa Melayu tu. Kata sendi lah. Kata sendi, kata penyambung tu. Ialah perkataan kata nama penyambung. Dan bahasa Arab ni bahasa Arab lah. Ia berada di bawah kategori alif lam Syamsiah. Kerana ianya adalah perkataan asal yang tidak boleh dipisahkan. Kan kita cakap Syamsiah tadi tak boleh pisah. Kalau kita cerai dari segi tulisan pun, lam kan bersabdu kan huruf double. So bila dah huruf double tak boleh nak pisah. Memang dia allazi satu perkataan, allazina satu perkataan,
allazaini, allati, wallai, wallati, allazani. Ini adalah huruf-huruf kita panggil sebagai kata penyambung. Dalam Quran kan banyak dijumpa, terutama allazi, allazina ni semua kan biasa kita jumpa. Itu adalah kata penyambung. Kita lihat putus. Ini adalah Syamsiah, ini adalah mat asli, tak payah. Nama dia sekali lihat isim mausul. Dia dah termasuk ada kategori Syamsiah. Sebab apa? Ini kan pattern dia yang mausul, huruf lam, ada sabdu. Dia masuk dalam kategori, pattern pun dah tahu dia adalah kategori alif lam Syamsiah. Dan Syamsiah adalah masuk dan tekan. Kalau perempuan mula bacaan daripada sini mesti baris atas. Ingat alif lam Qamariah, alif lam Syamsiah mesti baris atas. Jangan baca daripada bawah ke depan ke, tak ada, tak wujud. Okey. Itu adalah isim masuk kata penghubung. Macam kita lah dengan, dan, atau, macam itulah. Dalam bahasa Melayu ni bahasa Arab lah. Okey. Itu tadi kita kata dalam kategori alif lam Qamariah, alif lam Syamsiah. Okey. Lepas tu kita ada satu kategori ada 3 tadi kan, Qamariah, Syamsiah, lepas tu berpandu huruf 3, tidak berpandukan huruf ketiga. Okey, sekarang kita pergi kat sini, berpandukan huruf ketiga. Kategori yang kedua lah. Okey. Bila kata huruf ketiga ni apa bercerita pula ni? Okey. Dia pun ada bagi 3 bahagian pula tu. Huruf ketiga ni baris depan, huruf ketiga baris bawah, huruf ketiga baris atas. Okey, ni kaedah apa kena faham. Bila hamzah wasal, huruf ketiga ni baris depan, hamzah wasal akan dia baris depan. Kalau ketiga baris bawah, hamzah wasal baca baris bawah. Kalau ketiga baris atas, hamzah wasal jadi baris bawah. Okey, perempuan mungkin yang mana orang yang tak biasa akan confuse apa benda cerita pasal ni kan. Okey, nanti kita tengok. Meletakkan baris kepada hamzah wasal berdasarkan kaedah melihat huruf ketiga. Hanya boleh dipraktikkan apabila anda memulakan bacaan dari hamzah wasal. Ianya, dia hanya berlaku pada kata kerja dan kata nama terbitan dalam bahasa Arab. Okay, cerita dia macam ni. Perempuan bila buka Quran, perempuan akan nampak je. Contoh ni, surah Al-Baqarah ayat 34. Ini teks dia. Ini original teks. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ini contoh. Sekarang isu dia, kita kan cakap pasal hamzah wasal. Kita tengok pada awal. Ada tak hamzah wasal kat sini? Ada tak hamzah wasal? Tengok. Okey, jumpa hamzah wasal. So kita cerita pasal hamzah wasal kan bab ni. Okey, ni hamzah wasal. Sekarang ni, selepas hamzah wasal ni huruf apa? Adakah huruf lam? Adakah huruf lam macam tadi tu, Qamariah, Syamsiah tu? Bukan kan? So, bila bukan, dia ada kaedah lain. So, ni hamzah wasal, dia huruf sin. So, maknanya dia tak masuklah Qamariah, Syamsiah tu tak ada dah lah. Sebab dia bukan huruf kita tak cerita pasal lam dah. So, huruf sin. Lepas sin pula huruf jim. Dia kata huruf ketiga berbaris depan. So, bermula daripada dia ni, hamzah wasal. Ni ada huruf sin. Okay, hamzah wasal nombor 1. Sin nombor 2. Jim ni huruf yang ketiga. So, bila ketiga ni baris depan, automatik hamzah wasal ni pun akan jadi baris depan. Tukar. Ni teks yang sama ni. Ni saya buat sampel kan je lah. Sebab bila nanti bila perempuan baca, kalau perempuan baca pada hamzah wasal, dia akan jadi baris depan. Usjudu. Sebab apa? Isu dia sekarang ni hamzah wasal ni dia tak ada baris. Dan kalau perempuan nak baca ni hanya bila kalau perempuan nak mula daripada dia je. Kalau perempuan nafas panjang, tak ada masalah nak baca sampai habis, dia tak ada fungsi pun. Baca macam biasa je lah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ikatis judu. Baca biasa, so dia tak ada fungsi. Tapi bila orang jenis nafas tak ada, pendek cuba baca-baca terputus nafas. Wa idh qulna lil malaikah. Okay, dia nak mula balik macam mana? Tiba-tiba mula pula start hamzah wasal. So bila mula hamzah wasal kan dia tak ada baris. Kita kena letakkan baris kat dia. So nak letakkan baris dia tak boleh guna kaedah macam Qamariah, Syamsiah tadi. Sebab dia bukan huruf lam, ni huruf sin. So bila huruf lain kita tak boleh guna tadi. Automatik baris atas pun tak boleh. Dia kena tengok huruf ketiga. Sekarang ni hamzah wasal kata kita nak mula dengan dia, automatik hamzah wasal dah jadi huruf yang first lah. Nombor 1, sin nombor 2, jim nombor 3. So bila nombor 3 ni baris depan, so automatik hamzah wasal pun ikut baris depan. Itu sampel macam ni lah. Ini pada teks. So kita nak baca akan bunyi macam ni. Usjudu li Adam. Sebab syarat dia huruf ketiga berbaris depan. 1, 2, 3. Ni depan, so dia akan ikut pergi depan. So perempuan kena clear. Kalau perempuan nak baca terus, tak payahlah guna kaedah ni. Tapi kalau perempuan nak baca mula dari sini, nafas putus ke ataupun memang nafas tak putus, okey je. Cuma perempuan nak cuba apply.
nak guna hamzah wasal, so dia ikut baris. Kalau dia huruf ketiga dia beri depan, dia akan jadi beri depan. Macam tu. Okay, kalau pun tak clear lagi lah, tak faham apa benda cerita ni. Okay, tengok pula contoh surah Al-Ahzab ayat 9. Ini memang teks asal. Ni contoh ni semua ayat ni semua. Okay, kita tengok. Ada tak hamzah wasal? Ni baca ya semua ni. Kita jumpa ni hamzah wasal. Tapi hamzah wasal ni boleh masuk kategori ni ke? Tak boleh sebabnya kan isim mausul. Alif lam pun dia pun alif lam. Memang automatik lah kita baca pun terus. Kalau nak mula dengan dia, baris atas. Tapi ni hamzah wasal, isim mausul, so dia tak ada guna-guna lah. Tengok lagi. Jumpa lagi hamzah wasal. Hamzah wasal. Lepas sebelum dia, selepas dia huruf, adakah huruf lam? Bukan. Kalau bukan lam, dia tak boleh masuk Qamariyah Syamsiah tu. So dia ni huruf zal. Lepas zal huruf kaf. Okay. Kalau kita nak mula bacaan dari sini, ini puan kena pilih sendirilah. Kita tak boleh suruh mesti mula dari sini, tak boleh. Ini nafas masing-masing. Cuma kita kena tahu kaedah lah. Kalau nak mula dari sini, hamzah wasal. So, ni hamzah wasal jadi yang first, zal jadi second, kaf ni nombor 3. So, nombor 3 ni bagi depan, automatik yang hamzah wasal ni pun ikut bagi depan. Dia mengikut lah. Kalau ni depan, dia akan pergi depan. So, bila depan bunyi macam ni lah. Uzkuru. Baru boleh bunyi. Kalau baca sambung tak ada masalah, bacalah macam biasa. Ya ayyuhallazina amanu zkuru ni'mah. Amanu zkuru. So tak ada fungsi pun sama-sama biasa je nuzkuru. Tapi kalau nak mula lah dekat sini, contoh nak mula, tapi kena tahu kaedah lah. Sebab ada orang menghentam je, letak pada atas. Azkuru. Kenapa dia letak pada atas? Sebab dia ingat Qamariyah Syamsiah pun pada atas, so dia pun hentam pada atas. Salah, sebab kita dah jumpa orang macam tu. Lepas tu kita, kenapa awak baca macam tu? Awak tak pernah talaki ke? Tak pernah belajar ke? Mana boleh main tentam? Sebab Quran dia ada kaedah. Sebab tu sebab isu nota ni keluar macam ni pun, detail macam ni, sebab ada orang macam tu lah. Sebab tu bila kita buat detail macam ni, supaya bila perempuan baca nota, panduan tu pun boleh terus direct dapat. Okey, kalau huruf ketiga depan, tu boleh baca depan. Uzkuru. Ini semua ada bergantung pada perempuan sendiri. Nak mula pada dia ke, tak nak mula ke, pulang. Tapi kalau nak mula mesti ada kaedah. Jangan main hentam aja. Okay? So kaedah dia kalau huruf ketiga ni beri depan, dia akan ikut beri depan. Letaklah beri depan. Pada teks tak adalah macam ni. Kita lah kena letak. Ini untuk perempuan faham. Uzkuru. Macam tu contoh. Ini sampel lagi. Huruf ketiga beri depan pula. Sama juga. Ni teks ni. Surah A'raf ayat 55. Mula-mula lagi dah hamzah wasal. Okay, walaupun dia mula-mula hamzah wasal, boleh ke kita nak letak beri atas? Confirm awak cepat je beri atas. Boleh ke guna kaedah tu? Tak boleh. Sebab dia bukan huruf lam sebab dia. Ni huruf dal. Qamariyah Syamsiah sahaja beri atas. Bila jumpa huruf lain, macam ni huruf dal. Dia pun tak adalah masuk Qamariyah, so tak boleh. Kita kena guna kaedah. So hamzah wasal the first. Okay, first, dal second, ain jadi huruf ketiga, third. So bila huruf ketiga ain dia di depan, automatik lah dia pun ikut depan. Kalau dia huruf tiga depan, dia akan ikut depan. Baru boleh bunyi. Ud'u rabbakum. Ud'u. Ud'u. Tak ada baca ad'u. Id'u. Itu dah mana-mana. Itu memang hentam je. Itu jenis tak ada kaedah, memang buat suka hati je. Tak boleh. Mesti ikut kaedah. 1, 2, 3. So yang ketiga huruf ain. Ain yang pada depan, so dia akan ikut baris depan. Baru boleh bunyi. Ud'u. Kalau kita tak letak baris, macam ni kita nak start, tunggu tengok aje. Tunggu sampai bila nak baca. Sebab dia tak ada baris. Takkan kita nak tunggu. Mestilah kita kena letak baris. Sebab bila orang tak reti tu dia main hentam je. So tak boleh main hentam. Quran bukan untuk kita buat cincai-cincai je. Mesti ada kaedah. Tengok huruf ketiga tu baris depan, dia akan ikut baris depan. Okay, sama juga contoh. Surah Nahl ayat 125 pun sama. Bila mula hamzah wasal, tengok adakah dia masuk Qamariyah ke Syamsiah. Dah tentu bukanlah sebab dia bukan lam, ni huruf dal. Lepas tu ni first, ni second, ini huruf third. So third ni huruf dia beri depan. Huruf dia tak kisah siapa pun, kita nak tengok baris ni. So ini beri depan, so dia pun akan jadi beri depan. Bunyilah ud'u. Baru boleh bunyi. Ud'u. Jangan baca id'u, ad'u. Itu semua salah. Mesti ud'u. Itu bunyi dia. So kita pun siap letak teks kat ni supaya perempuan boleh bayangkan macam nak bunyi. Kalau nak mula dengan dia lah. Kalau ada ayat bersambung, perempuan nak baca sambung je. Perempuan nak escape, tak naklah bunyi apa benda tu. Baca je lah sambung, tak masalah. Ni kita nak bagi kaedah, beritahu. Dan bila ada nota macam ni, adakah perempuan just print nota simpan? Bukan. Nanti bila perempuan dah print nota, buka Quran. Quran yang perempuan dah guna setiap hari, perempuan guna sendiri tu, cari surah ni semua, pergi tulis dekat hamzah wasal.
Buatkan macam ni, baris depan, apa semua. So bila perempuan baca Quran, takkan sambil perempuan baca Quran nak letak nota sebelah. Dan tentu taklah tak buat macam tu. Tapi bila dah ada nota ni, cari surah apa benda tu, pergi buat tanda dekat situ. Jumpa lagi, letak dia. Hamzah wasal letak baris depan. Supaya kalau mula dari situ, mesti baris depan. Macam tu. Supaya kalau perempuan, kadang-kadang kita belajar, kita dah reti. Tapi esok satu hari kita dah meninggal, dah tak ada, Quran kita pun takkan pun nak campak buang. Mungkin anak kita guna ke, suami kita ke, siapa nak guna. So bila dia buka Quran tengok, oh dah ada tanda lah kalau macam ni baris depan. So tengok manfaat orang yang baca kemudian tu pun dia tahu lah. Oh rupanya kat sini kena baca baris depan, baca baris bawah. So perempuan dapatlah pahala. Maksudnya pada Quran tu dah beritahu dah. Ada tanda dah, oh ni baca baris depan, ni baca baris bawah. Sebab bukan kita yang expect semua orang tahu. Sebab orang tak tahulah wujudnya nota ni. Kalau semua dah tahu tak perlu pun buat nota ni. Okay, sekarang kita tengok huruf ketiga baris bawah pula. Tadi tu cerita baris depan. Ni pula baris bawah. Contoh pada surah Yunus ayat 6. Okay, sama juga ni inna fi, kita tengok. Ada tak hamzah wasal? Tengok satu-satu. Ni hamzah wasal. Contohlah hamzah wasal. Ini cerita kalau pun nak mula. Kalau dah pendek macam ni, biasanya kita akan baca terus je. Inna fil ikhtilafil lail. Inna fi ikhtilafil lail. Sebab kan pendek kita akan baca terus. Tapi perempuan kena tahu jugalah, walaupun perempuan nafas tu okey je, memang kita boleh baca je sampai habis. Tapi kita nak tahu kaedah. Okay, contohlah nak baca kat sini ataupun sebelum ni ada ayat panjang dah. Tiba kita nak berhenti. Inna fi, contoh kan. Okay, nak mula kat sini. Ni cerita pasal contoh nak mula ni, kena tahu kaedah. Mula ni hamzah wasal. Adakah dia masuk dalam Qamariyah Syamsiah? Tak, sebab apa dia bukan lam, ni huruf kha. So hamzah wasal jadi first, kha jadi second, ta jadi third. So third ni pula baris bawah. Tadi kan cerita baris depan. Ni cerita baris bawah. So bila dia baris bawah, apa akan jadi? Hamzah wasal pun ikut jadi baris bawah juga. So dia akan bunyi ikhtilafi. Kalau kita nak mula dengan dia, ikhtilafil lail. Contoh kalau nak mula pada dia. Sebab cerita dia pasal huruf ketiga. Ni hamzah wasal first, kha second, ta ni huruf ketiga. Sebab huruf ketiga ni tak kisahlah apa huruf, yang penting baris ni. So kalau baris ni bawah, automatik dia pun ngikut bawah. Macam tu. Contoh Al-Fatir ayat 43. Nanti pun buka Quran pergi cari. Surah-surah tu tulis dengan pensel. Kat area hamzah wasal ni, letakkan baris lah macam tu. So bila ada baris, kita tahulah, oh kita akan baca istakbar macam tu. Kita akan sendiri akan faham, dan kalau orang lain tengok Quran kita pun dia boleh nampak, oh mungkin dia baca baris bawah. Okay, ni contoh hamzah wasal. Huruf sin masuk tak Qamariyah Syamsiah? Memang tak masuk sebab dia bukan lam. Huruf sin, lepas tu huruf ta. Cerita dia huruf 3 sampai 3 je, tak payah 3 sampai 4, 5, 6, tak payah. 3 je. 1, 2, 3. Mula dengan hamzah wasal. Okay, dia first, ni second, ni third. So third ni baris bawah. Bila baris bawah dia ngikut di bawah juga. So kau ni istikbara. Kalau tak letak baris macam ni, kita nak mula. Kita tak boleh tentang astikbara. Kita tak boleh tentang ustikbarah. Tak boleh. Bunyi pun macam pelik lah. Dia mesti istikbarah. Ingat. Kalau baris ketiga tu depan, ngikut depan. Kalau baris ketiga tu bawah, ngikut bawah. Dia ngikut. Okay. Ini sampel-sampel lagi. Surah Al-Fatihah sendiri. Okay. Macam surah Al-Fatihah. Mula dengan hamzah wasal. Huruf ha. Adakah dia masuk kategori Qamariyah Syamsiah? Memang tak lah sebab dia huruf ha. So ni first, ni second, ni third. Okay. Third ni huruf dal. Dal ni baris bawah. So bila dia baris bawah, dia akan mengikut juga baris bawah. Sebab tu kita baca ihdina. Dan kita perempuan cuba tanya diri perempuan sendiri. Perempuan baca ihdina siratal mustaqim selama hari ini, adakah kerana perempuan tahu dia tu hamzah wasal tukar dia baris bawah, ataupun memang di zaman dulu memang tak tahu pun pasal baris bawah ke apa semua, memang tak tahu. Dia seperti ngikut je. Orang dengar baca ihdina, kita pun ikut je ihdina. Cerita di sebaliknya kita tak tahu. Cuba perempuan tanya diri sendiri. Kalau perempuan rasa tak tahu, hari ni dia baru tahu, sekarang ni pun dah tahulah. Sebab pun berkeyakinan lagi lah bila baca Quran. Oh, kenapa kita baca dengan ihdina? Sebab pun huruf ketiga ni baris bawah, dia pun akan jadi baris bawah. Itulah ilmu. Sebab bila kita belajar, bukan dia ngikut-ngikut orang. Kalau orang tanya kenapa baca ihdina, kenapa tak baca ahdina, baca uhdina ke, kenapa baris bawah? Sebab huruf ketiga ni baris bawah. So dia akan ngikut baris bawah. Itulah ilmu. Kalau orang tak belajar, kita dengar Syekh baca ihdina, memang kita akan ikut. Tapi kenapa jadi macam tu? Sebab tu kena tahu dia cerita dia. Sebab apa? Kaedah dia huruf ketiga. Sebab ini hamzah wasal tak ada baris. Kita kena letak baris. Tapi nak letak pun tu tak boleh mana-mana letak.
Tak boleh suka hati nak tak boleh atas, bawah, depan tak boleh. Dia ada kaedah. So kaedah dia tengok hamzah wasal. Ini bukan huruf lam. So dia tak masuk qamariyah ke syamsiah tu. Sebab qamariyah dengan syamsiah kan wajib pada atas. So sekarang ni isu dia bukan lam. So dia huruf ha. Faham, huruf ketiga dia huruf dal. Dal ni pula pada bawah. Kita cerita pasal baris dia. Bukan huruf dia jumpa tu. Pada bawah. So bila pada bawah dia ngikutlah. Ihdina. Baru bunyi dia ihdina. Kita tak baca Dina, Dina. Tak ada. Mesti Ihdina. Bila dah baca tu, oh betul. Oh macam tu ke? Patutlah kena baris bawah sebab huruf 3 kena baris bawah. Macam tu lah. Itulah kisah dia. Itu yang kena tahu. Mungkin ada perempuan kat sini baru tahu hari ni. Ada yang memang perempuan dah lama belajar tu memang tahulah. Tapi dah belajar tahu pun, nak sebut tu dengan ha dia sebab rohawah, Ihdina. Dari segitulah pula. Nak kena repair. Bukan kita baca sekali tu memang perfect dah. Kita kena ada peringkat-peringkat. Okay? Sebab tu kalau macam mana yang perempuan yang bertalaki dengan saya tu, ada satu tahap kita akan suruh dia tukar. Huruf tu memang salah. Contoh sin tukar dia sod. Dia tu kita salah tukar. Mesti kena tukar. Ada satu tahap kita kata repair sikit. Naikkan sikit punya. Naikkan pangkal lidah. Bagi bunyi dia agak lebih kemas. Okay, satu tahap. Satu tahap ni bila dia dapat semua tu, kita akan cakap dia okay, kemaskan sikit. Bagi upgradekan bunyi tu. Bunyikan rohawah, bunyi macam tu. So kita ada peringkat-peringkat. Bila perempuan baca dari muka surat ke muka surat, lama dia eloklah, barulah kemas baca. Dia tak ada kita sekali baca tu perfect ni tak ada. Dia berperingkat. Sebab tu kita nak bagi penekanan masa talaki pun ikut peringkat. Ada masa tukar, ada masa kita kena upgrade, ada kita kena repair sikit, macam tu. Tengok tahap orang lah. Okay. Ni sampel lagi surah Al-Fajr. Kisah pasal huruf ketiga baris bawah. Sama juga kaedah. Ni mula hamzah wasal. Kita banyak kali jumpa je. Cuba kita nak baca tu. Yang selama hari kita tahu irji'i sebab kita dengar orang baca macam tu. Sebab kita dengar syekh baca, kita dengar Quran, CD ke apalah, semua kita belajar. Tapi kenapa dia bunyi baris bawah tu kira kita tak kisah pun. Kita tak belajar pun. So kisah dia bila hamzah wasal, ada huruf ra, maksudnya dia bukan lam, so tak ada kategori tu. So oleh kerana kita nak letak baris kat dia, kita tengoklah 1, 2, 3. So ketiga ni huruf jim. Jim ni baris bawah. So bila baris bawah dia akan ikut baris bawah. Baru bunyi irji'i. Dan ingat bila hamzah wasal selepas di huruf ra. Kita dah belajar tafkim tarkib kan tebal dan nipis tu. Bila hamzah wasal selepas di huruf ra, automatik ra ni ra tebal. Yang tafkim irji'i. Tak boleh baca irji'i, salah. Itu nipis. Irji'i salah. Mesti irji'i. Tebalkan huruf ra. Ra adalah ra tafkim selepas hamzah wasal. Ra mesti tafkim. Ra mesti ra tebal. Irji'i. Tu bunyi dia. So kita tahu kenapa macam mana nak letak baris. Okay. Itu tadi baris depan, baris bawah. Sekarang yang di baris atas pula. Huruf 3 baris atas. Pada contoh surah An-Nisa ayat 173. Ini teks dia. Kita tengok ada tak cerita pasal hamzah wasal. Kita cari ada tak hamzah wasal. Ini bukan. Ini hamzah wasal. Tapi dia bukanlah kategori tu sebab ini kan isim mausul, automatik dah. Allazina, allazi. So dia tak ada kena-mena dah. So jalan lagi tengok. Ada. Okey, ni hamzah wasal. Tapi hamzah wasal ni adakah qamariyah ke syamsiah? Dah tentu bukan sebab dia huruf sin, dia bukan lam. Bila nampak benda yang lain, mesti ada kaedah, mesti ada sesuatu kat situ. Ini ceritanya kalau perempuan nak baca dari sini. Okay, kalau nak mula dari sini. Kalau tak nak mula atau nafas panjang, bacalah macam biasa. Okay, ini cerita pada orang yang nak mula dari sini. Tapi walaupun perempuan nafas panjang ke apa, kaedah tu tak kena belajar. Sebab ada satu tahap, mungkin kita baca okey boleh sambung. Tapi orang lain pula. Bila orang lain baca dari situ, kita pula tak boleh nak tegur. Kita rasa macam dia baca betul, padahal dia baca salah. Dia pergi letak baris atas, dia letak baris depan. Tak boleh lah. Kita sendiri pun kena tahu lah walaupun kita boleh baca je sampai habis. Wa ammal ladzina stankafu alladzinas. Baca terus tak ada masalah, biasa je. Tapi kalau nak mula dengan dia lah ceritanya, kalau nak mula dengan dia. Okay. So kat sini bila hamzah wasal first, sin second, ta ni third. So sekarang ni cerita ta ni baris atas pula. Okay, huruf yang ketiga ni baris atas. So bila baris atas, dia tak boleh ngikut baris atas, tak boleh. Macam tadi kan kalau baris depan, pergi depan. Baris bawah, pergi bawah. Sekarang ni baris atas, dia tak boleh pergi atas. Tak boleh. Sebab baris atas tu hak eksklusif alif lam qamariyah dengan syamsiah sahaja. Kat sini bapak kena tahu. Beza. Kalau huruf ketiga ni atas, dia tak boleh buat macam tu. Dia tak boleh konon dia pun nak buat macam baris atas. Sebab baris atas hanya hak eksklusif alif lam qamariyah, alif lam syamsiah. Dia orang punya saja.
So dekat sini bila baris atas dia akan pergi baris bawah. Atas pergi bawah. Ini dia lain sikit. Yang atas kat sini dia akan pergi bawah. Istangkafu is baris bawah is. Dia tak boleh baca us. Sebab kalau baris depan dia bukan depan dah juga. Kalau baris bawah pergi bawah. Sekarang dia di baris atas. So, bila 3 baris atas dia tak boleh pergi atas sebab atas hak eksklusif alif lam komara syamsiah sahaja. Ingat tu. So bila ketiga ni baris atas dia kena pergi bawah. Dia kena merendahkan diri dah pergi bawah. Istangkafu is. Itu bunyi dia. Satu je yang beza. Kalau atas tu dia pergi bawah. Kalau depan, bawah, atas pergi bawah. Dia tak boleh duduk atas. Sebab atas tu hak eksklusif orang lain punya. Yang kategori lam punya. Okay? Itu kena tahu. Senang je perempuan dah faham kaedah ni. Nanti kalau perempuan baca, letak je lah baris tu. Tengoklah huruf ketiga. Ni kita dah bagi sampel dah ni. So dia, nanti bila perempuan buka Quran, perempuan punya Quran personal sendiri tu, ambil pensel tulis. Kalau jumpa perkataan ni, istangkafu pada ayat ni, letak je tulis lah dengan pensel baris ni, baris bawah satu. Buat satu celik baris bawah. So lepas tu buatlah macam ni. Benda macam ni kan. Benda ni lah. Contoh kalau nak mula pada sini, dia mesti baris bawah. Maksudnya kalau orang lain baca Quran kita pun, dia boleh dapat idea lah. Kalau dia tak tahu pun dia akan tanya orang. Dia tanya lah, Ustaz kenapa ada macam ni? So Ustaz tu ke guru tu akan terang kenapa ada benda macam pada Quran tu. Tulisan kita dengan pensel kan mesti ada kisah sebab ada kisah sebalik dia. Takkan kita saja nak cunting Quran. Kita bukan niat menjunting. Nak buat nota saja. Dia jangan niat nak menjunting pula. Jangan tengah kita ngaji-ngaji tiba orang call. Ni nombor akaun nak back in. Kita pergi junting itu. Jangan tengok macam tu. Quran bukan nota. Ini just nak calik sikit untuk kita nak baca je. Ini pun sampel yang sama. Dari surah Al-Taubah ayat 80. Okay. Mula Hamzah Wasal. Huruf Sin. Maksudnya kategori beras dan tu bukan Qamar Syamsiah. Ini huruf Ta. Yang ketiga itu kumpulan huruf Ta dan baris atas. Bila baris atas, automatik dia akan pergi baris bawah. Dia tak boleh pergi baris atas sebab ni atas tu hak eksklusif dalam Qamar Syamsiah sahaja. So dia kena merendah diri pergilah bawah. Istaghfir. Itu kaedah dia. Okay, cara dia macam nak baca. Ini pun sama. Dalam huruf ketiga baris atas. Hamzah Wasal. 1, 2, 3. Bila ni baris atas, dia akan pergi baris bawah. Iqtaraba. Kita jumpa je dalam Quran. Cuma kita tak tahu macam mana. Sama kita boleh baca pun sebab kita dengar orang baca macam tu. Tapi apa cerita sebalik ni tak tahu. Sebalik ni macam ni lah. Sebab huruf ketiga tu baris atas, dia akan pergi baris bawah. Kita akan baca Iqtaraba. Salah mesti Iqtaraba. Kalau perempuan dah mahir pun, dah reti lah tak baris bawah pun, make sure. Segala sifat, qoqalah, rohawat, semua kena clear. Semua tu kena akan berjalan sekali. Sebab tu sangat penting. Kena master makhraj dengan sifat huruf tu. So, bila kita baca flow satu-satu, dia akan ikut elok je. Dia tersusun elok. Okay. Ni semua sampel. 1, 2, 3, atas. Dia akan pergi bawah. Atas dia akan pergi bawah. Dia tak akan ikut atas-atas. Depan, bawah. Atas, bawah. Macam tu kaedah dia. Dengan syarat selepas Hamzah Wasal ni bukan huruf lam lah. Huruf lain lah. Dan ini pun kalau perempuan nak mula dari sini lah. Macam ni mula ayat dah tentulah memang kita kena mula. Contoh macam ayat yang jenis macam tadi tu. Macam di tengah-tengah apa kan. Ini kalau perempuan nak baca daripada sini lah. Kalau tak nak baca je lah macam biasa. Ini cerita dia kalau nak mula dari sini. Okay. Kalau tak nak baca macam biasa je. Dia kalau sambung tak ada fungsi pun Wasal ni. Kalau nak mula dengan dia tu baru dia ada fungsi. Okay. Ini sampel. Ni berpandu bukan huruf ketiga, tak berpandu. Dia tak ada guna kaedah atas bawah, depan. Dia tak ada guna macam tu. Dia dah confirm, dia macam itu je, tak ada berubah dah. Pada kata nama, pada kata kerja, bacaan ibdal. Okay. Pada kata nama pula, okay, kalau Hamzah Wasal akan dibaca dengan baris bawah, ada 7 kalimah, kita automatik memang bawah je, takkan pergi atas, lepas semua tak ada. Memang confirm bawah saja. Dia tak ada ubah sebab apa? Dia adalah tata bahasa dan bahasa Arab. Dari segi Hamzah Wasal akan dibaca baris bawah, ada 4 kalimah. Dari segi ibdal, ada 5 kalimah. Hamzah Wasal ditukar kepada huruf mat. Okay. Terdapat juga beberapa keadaan Hamzah Wasal tidak dibariskan mengikut baris ketiga. Dia tak boleh guna kaedah macam tadi. 1, 2, 3 tu tak boleh guna. Okay. Perkataan ini hendak dihafal. Tapi kita kena hafal lah. Kita kena cam. Kita tak boleh main 1, 2, 3 guna kaedah dia tak boleh. Sebab huruf-huruf ni kena hafal perkataan tu. Okay. Macam ni lah. Di segi kata nama Hamzah Wasal mesti baris bawah. Contoh. Ini perkataan ni. Ini huruf Ain baris bawah. Sin. Ini kan Hamzah Wasal. Okay. Hamzah Wasal ni untuk perkataan ni. Perkataan ni menyebabkan perkataan.
perkataan kita tak boleh ubah. Kita nak bunyikan dia 1, 2, 3. Ni baris depan, pergi depan. Ubnu, tak boleh. Sebab dia bukan, dia ni adalah tata bahasa, so kita akan automatik memang baris bawah saja. Kalau sambung, Isa bnu Maryam. Betul. Bila baca sambung tak masalah, biasa je. Tak ada mesti. Kalau nak mula dengan dia, nak mula dengan dia, tak boleh guna 1, 2, 3. Sebab ini adalah satu perkataan dari segi tata bahasa, memang dia mesti baris bawah je. Ibnu Maryam. Nak mula dengan dia, Ibnu. Mesti. So perkataan ni kena hafal lah. Bila jumpa dalam Quran, mana-mana bahagian Quran, nak mula dengan Ibnu, perkataan macam ni, mesti dengan baris bawah. Ibnu. Tak boleh Abnu, Ubnu, tak boleh. Memang Ibnu ni memang baris Ibnu. Bunyi dia baris bawah saja. Sebab tu perkataan ni kena hafal lah. Kena cam lah. Kalau Ibnu, mesti baris bawah. Kalau jumpa Mawasa, Rukbah ni, bukan dia kan menyebabkan dia huruf. Perkataan tu sendiri, dia memang kena baris bawah. Okay? Isu dia kalau nak mula dengan dia lah. Kalau tak nak, macam biasa, apa majoriti orang dia tak nak mengusing-musing risau takut salah ke apa, dia akan macam terus je. So dia terus selamatlah sebab tak adalah kena mengena nak tak baris. Dia akan macam terus je. Okey. Sama dengan perkataan macam ni. Wa Maryama ibnata ibnata ubnata, tak boleh. So dia mesti kau bunyi ibnata. Dia mesti baris bawah. Perkataan ni lah ibnata ni mesti baris bawah. Ibnata. Dia tak boleh abnata, ubnata, tak boleh sebab dia adalah tata bahasa perkataan bahasa Arab tu. Memang tak diubah dah. So perkataan ni kena hafal. Okey. Ini pun sama. Ithnaini mesti ithnaini. Tak boleh usnaini, athnaini, tak boleh. Memang bunyi dia ithnain. Ithnaini. Kalau tak nak risau, tak tahu bunyi macam mana, baca je lah sambung. Ilaihi musnaini, musnaini. Biasa je lah, musnaini. Kalau nak mula dengan dia, mesti baris bawah. Ithnaini. Ini bukan yang kena hafal lah perkataan ni. Ithnataini. Contoh ithnataini. Ithmi. Macam ni. Fi masmullah. Sambung. Fi hasmullah. Sambung tak ada masalah. Boleh biasa je lah. Wa masajidu. Wa masajidu yudhkaru fi hasmullah. Fi hasmullah. Biasa je. Tapi kalau nak mula dengan dia ni, aku tolong nafas dah pendek. Wa masajidu yudhkaru fiha. Contoh berhenti. Tiba nak mula. Nak mula tu tak boleh lah. Usmuhu, asmuhu tak boleh. Dia memang akan mesti pada bawah. Ismu. Sebab dia satu perkataan yang memang bunyi dia memang ismuhu. Ismu nama. Ismullah. Ismullah. So ini perkataan yang kita kena hafal je lah. Nampak mana-mana dalam Quran, bukan dekat ayat ni je. Mana-mana dalam Quran kalau jumpa ismu ni, nak mula mesti pada bawah. Okay. Sama juga macam ni. Imru'un. Inimru'un. Baca sambung. Inimru'un. Jangan baca ini amru'un. Sebab ada orang baca inim amru'un. Sebab dia pandai-pandai letak pada atas pula. Salah. Masa baca terus tak ada fungsi apa-apa. Baca biasa je. Inim. Inim ru'un. Tapi kalau nak mula dengan dia, mesti letak pada bawah. Imru'un. Sebab ni ada satu dari segi tata bahasa Arab, memang akan pada bawah. Imru'un. Mana-mana pun jumpa dalam Quran perkataan imru'un memang pada bawah je lah. Imru'un. Bukan pada nisa je. Mana-mana. Memang akan baris bawah. Kalau nak baca dengan dia lah. Kalau tak nak, baca je lah terus. Pun sama juga. Mesti baris bawah. Awim ra'atun. Awim. Baca terus. Awim. Biasa je lah. Awim ra'atun. Kalau nak mula dengan dia, im ra'atun. Mesti im. Imra. Dia mesti baris bawah. So ini adalah kalimah-kalimah yang bapak kena hafal lah. Kena cam lah benda tu. Supaya kalau nak mula dengan dia, mesti baris bawah lah. Sama juga imra'atun. Imra'atu. Mesti imra. Baris bawah. Tak boleh umrah. Amrah. Tak boleh. Tapi kalau baca terus, tak ada masalah je lah. Fil madinatim. Fil madinatim ra'atu. Jangan baca fil madinati am ra'atu. Mana-mana pula tak pada atas. Madinati am. Salah. Tak boleh. Baca terus je. Kalau baca terus tak ada fungsi lah. Dia abaikan. Fil madinatim. Natim. Terus natim. Tak ada kena-kena baris. Baris kita letak hanya kalau mula dengan dia je kena letak baris. Sebab kan dia tak ada bunyi. So nak mula mestilah kena ada bunyi. So nak tak bunyi itulah. Kena tengok untuk kalimah yang ni tak boleh. Memang dia akan termikir pada bawah je. Okay, mana-mana jumpa dalam Quran, itulah. Sebutan ni mesti pada bawah. Sama juga macam ni. Imshu. Animshu. Baca terus. Minhum animshu. Baca terus tak ada masalah. Kalau nak mula dengan dia, mesti baris bawah. Untuk perkataan imshu. Imshu ni mesti baris bawah. Ini menyebabkan perkataan dia tak ada kira-mira 1, 2, 3 tu tak bukan. Sebab ini ada perkataan. Perkataan dia memang dia wajib mesti baris bawah. Wamdu. Kalau dah ada support,
Baca terus je lah. Wamdu. Kalau tak ada support tu, mula-mula dengan dia mesti kena bagi bawah imdu. Nanti puan tengoklah cari surah ni, ayat berapa, pergi tanda kat situ dengan pensel. Nak letak baris dia tu. Ini semua kena wajib bagi bawah. Sama juga perkataan ni. Tumma qadu. Baca terus. Tumma qadu. Baca terus biasa je lah. Tak adalah apa-apa dengan Hamzah wasal ni. Tapi kalau nak mula dengan dia, iqdu. Mesti bagi bawah. Untuk perkataan iqdu. Mana-mana dalam Quran jumpa iqdu ni memang kena bagi bawah. Okay, mana-mana pun. Sama juga ibnu pun mesti baris bawah. Kalau baca sambung, faqalu ibnu. Tak adalah bunyi i tu dah tak ada sebab dia baca sambung, tak adalah fungsi. Nak mula je akan berfungsi. Ibnu. Dan dia wajib pada bawah sebab perkataan tu sendiri memang kena pada bawah. Ini surah Kahfi ni. Mana perempuan baca surah Kahfi? Saya tahu Kahfi majoriti memang perempuan akan baca terus je. Memang perempuan akan berhenti kat sini. Tapi kena tahulah ilmu. Kalau nak mula dari sini mesti baris bawah ibnu. Okey. Pun sama. Tapi ini satu ni nama dia ibdal. Tak saya nak habiskan hari ni. So ni hamzah wasal dibariskan secara ibdal, iaitu dengan mengikut sebutan huruf mad dan dibaca secara mad badal dengan kadar 2 harakat. Berapa ingat lagi tak mad badal? Mula-mula slide atas hari mad badal. Mad badal kan kita maksudkan tukar. Bila bunyi i, a, u tu kan, tukar bunyi i, a, u, kita tukar mad badal. Okay, so ni nama dia ibdal. Pun masuk dalam kategori macam ni. Tapi dia tak boleh guna 1, 2, 3. Tengok Kita tengok, isu dia hamzah wasal, so kita cari hamzah wasal. Tengok ada tak hamzah wasal, tengok jalan. Okey, ni hamzah wasal. Kalau kita baca terus, tak ada masalah. Illa an qalu tu. Itu bunyi dia macam tu kan. Qalu tu sebab itu terus. Tapi kalau kita nak berhenti kat sini contoh. Illa an qalu. Contohlah sebenarnya habis. Tu kita nak start dari sini. Okay. Nak start dari sini macam mana nak bunyi ni? Dia tak boleh guna 1, 2, 3. Hamzah wasal. Yang kedua huruf hamzah ni. Lepas tu ada ta. Ta ni baru depan ketiga. So dia bunyi u tu. Tak boleh. Dia tak ada guna macam tu. Untuk kategori ni kan kita nampak ni huruf hamzah. Okay. Cara macam ni buat nak tahu nak tukar tu. Tengok ni huruf hamzah. So ini isu dia hamzah wasal jumpa huruf hamzah. Tadi hamzah wasal jumpa sin, huruf jim, huruf ta, jumpa lam apa semua. Sekarang ni isu dia jumpa huruf hamzah. Kan hamzah kan dia special kategori. Dia dah masuk kategori mak badal. Dia duduk seorang situ. Yang lain kan masuk dalam mak asli. Sekarang jumpa dia pula. So bila jumpa dia, macam mana nak mula? Nak letak bari apa ni? Nak kata 1, 2, 3 tak boleh. Dia tak boleh guna kaedah up tu. Kan bunyi masih sama juga. Masih bunyi keras tu. So apa dia kita nak buat? Tengok hamzah ni duduk rumah apa? Ni rumah dia ni. Satu lekuk ni adalah huruf ya. Satu lekuk ni adalah huruf ya. So bila huruf ya, kawan kita tahu bila kawan huruf ya, mesti kawan dia mesti baris bawah. Itu syarat maksud kita belajar tu, mak badal tu. So kena baris bawah lah. Itu. Sebab kita tengok ni rumah dia. Ni hamzah. Dia suka kan dia menumpang rumah orang. So dia tumpang rumah ya. Satu lekuk ni adalah huruf ya. So bila huruf kat sini huruf ya, automatik akan jadi baris bawah. Itu. Macam ni lah. Itu. Ini kaedah dia. Pada teks dia nampak macam ni. Tapi kalau kita nak mula, kita kena tukar dulu. Tak boleh. Nak start macam mana? Tak boleh baca a tu. I tu. U tu. Kalau macam tu, tak adalah bertukar. Itu kan bunyi kalimah yang asal. Mak badan yang asal. So Quran tak ada baca bunyi tu. So kita kena tukar. Nak tukar dia tengok rumah dia. Ini kan lekuk ni macam ni adalah rumah huruf ya. So kena tukarlah baris bawah. Itu. Baru dia bunyi. Itu bi'abaina. Itu. Tapi ramai orang dia akan escape lah sebab dia tak tahu nak mula macam mana pun. Tak nak banyak cerita. Baca terus je lah. Illa qalu tu. Tu baca terus. Tapi nak mula tu lah. Dia kaedah dia. Tengok dia hamzah ni duduk rumah siapa. Ini adalah rumah ya. So bila ya mesti baris bawah. Itu je lah. So dia kena baca lah 2 harakat. Itu. Macam ni lah. Kena baca 2 harakat. Tak boleh baca itu. Salah lah. Sebab dia kan dah jadi mak badal 2 harakat. Kat sini lah ada berlaku kutukan nama dia ibdal. Sebab ramai je yang tak tahu. Dia main tam je. So jangan sekarang ni jangan main tam. Ilmu dah sampai. Kena guna. Tahu cara nak guna. Contoh surah Yunus ayat 15. Ini teks dia. Kita tengok pada awal. Kalau kita baca terus tak ada masalah. Liqa ana'ti biquran. Liqa ana'ti. Anak biasa je lah. Anak
Ini hamzah wasal tak ada fungsi je. Ini kan nombor di atas na. Hamzah mati boleh lah bunyi nak ti. Nak ti. Tapi kalau lah contoh nak mula kot kat dia nafas pendek lah. Contoh depan ayat panjang-panjang berhenti. Nak start kata nak start kat dia. So nak start kat dia ni tak bolehlah guna adakah dia masuk alif lam qamariyah syamsiah. Tak boleh sebab ni bukan huruf lam. Ni huruf hamzah. So dah terkeluar lah tak boleh guna. Adakah ini huruf dal, sin, zai yang lain-lain tu? Bukan. Ini huruf hamzah. So hamzah kan dia ada special kategori jugalah. Macam huruf lam qamariyah syamsiah kan ada special kategori. So hamzah pun ada special. So nak special dia tu macam mana pula nak tahu? Bolehkah kita sebut 1, 2, 3? Guna huruf ketiga tu tak boleh sebab dia hamzah. So bila dia hamzah nama pun ibdal, kita guna tukar. So nak tukar tengok rumah dia duduk tu. Dia hamzah dia suka menumpang rumah orang. Sebenarnya dia tumpang rumah ya. Lekuk satu lekuk ni ada huruf ya. Yang tak ada titik kan? Huruf ya. So bila berhuruf ya, automatik kawan ni akan jadi baris bawah. Iti. Macam ni lah. Iti. Ini kan huruf nama fungsi dan mat badal macam dua akad. Okay, so bila nak mula iti bi Quran. Iti bi Quran. Kalau mula pada dia. Kalau tak nak tak reti lah apa benda semua, baca dah terus. Anak ti bi Quran. Tapi kita janganlah ambil pendekatan tak nak naik sikit-sikit, tak payahlah, jangan macam tu. Bila dah kita belajar tu, belajar bagi habis. Kalau nak mula, dari sini mesti kena ikut rumah hamzah. Sebab ni cerita hamzah. Hamzah ni kan dia tukar mat badan. Nama pun lain, ibdal. So bila nama pun dah lain, dah tentulah ada kaedah yang lain. Okay, dia tengok pada rumah dia. Okay. Sama juga, ini cuma cerita bila hamzah wasal jumpa dengan hamzah ni. Hamzah wasal jumpa dengan hamzah. Mesti ada cerita di sebalik tu. Baca terus. Man yaqulu dhalli. Ini baca terus. Yaqulu dhalli. Kena bunyilah hamzah tu. Kan sifat huruf kan semua kena bunyi. Lu dhalli. Tapi kalau nak mula dengan dia, tak bolehlah bunyi a ke u ke i ke apa. Kena tengok. Hamzah wasal kepada hamzah. Hamzah ni cerita dia lain. Dia kan dia suka duduk seorang-seorang. Dalam mat badan pun duduk seorang. Dia menyebabkan punca jadi hukum ni semua. So sekarang dia duduk berumah, ya juga. So bila dia duduk rumah ya, automatik akan jadi baris bawah. Ni dah kaedah dia. Izan. Nak mula dengan dia, izalli. Bunyi dia macam tu. Tapi kena baca dua harakat. So kan mat badal. Izal. Kalau baca izal, salah. Sebab ini adalah mat badal mesti baca dengan dua harakat. Sebab tu saya ajar puan ikut step satu. Kita tak ada berlompat sini, lompat sini. Bila sampai ni, mat badal. Kan puan pernah dengar tadi, sebelum tadi mat badal. Ini kita dah jumpa dah ni. Dah jumpa dalam ayat, dah jumpa mat badal, kita jumpa mat asli. Kita dah jumpa. Bila puan dah tahu sikit-sikit, bila combine, jadilah satu ayat yang sempurna. Okay, ni surah Taubah. Satu lagi, sama juga. Ini contohlah berhenti kat sini kan dia tempat berhenti. Ayat panjang berarti as-samawat. Contohlah berhenti. Tengok kalau kita mula dengan dia pun kita jumpa dah belajar di alif lam. Ni kategori syamsiah ke qamariyah. Dia dah tutup kategori syamsiah sebab ada lam kan. Automatik mesti baris atas. Ha eksklusif. Qamariyah syamsiah mesti baris atas. So as-samawat. Contohlah berhenti, nafas tak cukup. Okey, nak mula pula. Alamak, hamzah wasal lah. So hamzah wasal macam mana? Adakah di kategori macam ni juga? Ni kan hamzah wasal juga, tapi ni lam. So tolak sebelah lah, memang beri atas. Tapi sekarang ni dia jumpa huruf hamzah. Bila hamzah cerita dia suka menumpang. Ingat, dia suka menumpang, tengok lekuk ni. Dia lekuk ni huruf ya. Satu lekuk ni huruf ya, so automatik akan beri bawah. Dan bila beri bawah, dia akan jadi macam ni lah. Itu ni. Baca dengan mat badal dua akad. Itu ni. Kita baca u tu ni. A tu ni, i tu ni tak boleh. Dia tak boleh i, a tu tak ada dah. Kena tukar. Sebab kita tahu orang Arab tak suka baca bersangkut-sangkut. Nak baca sambil flow, smooth je. So, itu ni. Ini cara baca. Tapi ada orang dia skip tak nak kan, tak reti lah. Dia baca sambung je lah. As-samawati tu ni. Tapi rugilah, kita kena tahulah. Kalau nak mula dari sini. Mesti itu bagi masa dua harakat sebab dia adalah mat badal. Sebab ya kosong, kawan dia baris bawah, dan kawan yang baru bawah tu pula dia huruf hamzah. Itu mikir nama dia mat badal. Bacalah dua harakat. Ini sampel lagi. Last. Ini pada surah Baqarah ayat 283. Kan kita selalu je baca Baqarah. Tapi bila kita baca sambung, tak nampaklah perasaan benda pun. Sebab kita baca sambung.
Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina fayu'addil ladzi tumina. Nah, so macam terus macam okey dah, tak biasa, boleh je sebut zi tumina sebab za pada bawah zi. Tapi jumpa hamzah wasal, hamzah maksud akan kalah. Ya, maksud akan kalah bila jumpa hamzah wasal. Dia akan jadi satu akad dia. Alladzi tumina. Tapi kalau nak mula dengan dia, tak bolehlah bunyi macam tu lagi dah. Kita mesti tengok. Ini hamzah wasal. Okey, sekarang ni dia adakah dia lam? Bukan. So dia tak boleh masuk Qamariyah Syamsiah, kena letak pada atas, tak boleh. Adakah di huruf sin, dal, tol yang lain tu? Tak boleh. Kalau huruf lain bolehlah guna 1, 2, 3. Atas beri depan, so dia akan ikut depan. Itu kalau selain pada hamzah. Sekarang ni dia ni hamzah. Dia numpang rumah waw pula. Tadi Raja ingat numpang rumah ya. So numpang rumah waw. So bila rumah waw, apa syarat mat badal? Mesti kalau waw kawan dia mesti baris depan. Ni baris depan. So otomatik hamzah wasal kena baris depan. Bila dah baris depan, dah jadi macam ni. So kena jadi mat badal, kena baca dua akad. Utumina. Utumina. Tak boleh baca utumina. Utumina. Tak boleh. Bila kita dah tukar nama pun ibdal, menukarkan. So kita tukarkan hamzah ni, dia menumpang sama orang ni. Kali ni tumpang sama waw pula. So bila waw, kita tu syarat waw, mesti sebelum dia mesti beri depan. So otomatik lah dia jadi beri depan. Tapi kena di depan tu macam dua akad lah. Utumina. Utumina. Dia jadi mak badal kat sini. Itulah ceritanya. Ceritanya tentang hamzah wasal. Okay, Bapak Su? Apa kata sambil lalu balik. So hamzah wasal ni alif ada kepala sod. Okay, hamzah wasal tu sekejap Siap-siap bagi homework. Nanti kita bagi dalam grup. Hari ni pun ada homework Tugasan minggu ni yang ni lah 13 bulan, tarikh tamat 19 bulan. Ni Sabtu depan. Pada masa untuk siapkan ni, senaraikan 10 contoh kalimah bagi setiap kategori yang mengandungi hukum tajuk berikut pada ruang yang disediakan. Okay, nanti perempuan print lah, kita masuk dalam Telegram tu. Nota dia pun kita akan bagi. So untuk kategori ni, untuk alif lam qamariyah, perempuan buka Quran, nak senang cerita pun buka dah satu surah, tak kisah surah Yusuf ke, perempuan target lah berapa surah, buka satu, jangan kejap sana kejap sini. Ambil yang mana-mana satu surah, yang 114 surah tu ambil satu. Lepas tu cari sampel alif lam qamariyah. Cari. Semua jumpa alif lam jumpa sukun, itu mesti qamariyah lah. Kalau Syamsiah alif lam jumpa sabdu. Itu yang kita kan dah memang yang basic tu. Carilah, so ambil lah kalimah tu, tulislah. Nak 10 sampel. Qamariyah 10, Syamsiah 10. Target satu surah. Jangan main kejap sana kejap sini, macam tu nanti pun kelang kabut. Pilih, kata kau nak ambil kat sampel daripada surah Al-Baqarah, buka Al-Baqarah saja. Dalam tu banyak lah, tentulah memang banyak. Cuma jangan copy pada sampel-sampel kita dah bagi. Jangan rasa macam malah ambil dari situ je lah. Kan memang kita dah bagi sampel dah atas ni. Qamariyah Syamsiah kan. Ni contoh-contoh ni. Tak payahlah copy ni. Ini memang dah tentu. Tapi kalau perempuan buka satu surah, kalau jumpa perkataan ni, tak kisah tulis je lah. Tapi kita nak perempuan target buka satu surah, cari mana Qamariyah. Macam ni Syamsiah mesti ada alif, lam, bersabdu. Alif tu maksudnya hamzah wasal ni. Hamzah wasal. Part dia mesti lam dan jumpa sabdu lah. Kategori Syamsiah. Kalau alif lam jumpa, ni. Hamzah wasal. Macam ni hamzah wasal. Huruf lam jumpa sukun. Ni kategori Qamariyah. Sebab cari dalam Quran. Jangan copy dari sini. Kalau kebetulan perkataan tu ada sama, tak kisahlah. Tapi kita nak buka Quran. Jangan semalam-malam print ni copy balik kat situ. Lepas tu ni yang pasak. Tak nak, itu maknanya perempuan tak buat kerja pun. Berusaha buka Quran. Sebab perempuan buka Quran, tengok Quran banyak pahala dah. Kita pergi cari. Semua mana-mana Qamariyah, senaraikan 10, mana Syamsiah, 10. Lepas tu, perempuan pasak lah dalam okay, pasak kat homework. Last, pukul 12 hari Sabtu. Mesti masa tu semua dah hantar. Jangan nak lebih-lebih. Sebab nanti Kak Chun admin tu susah dia nak update laporan. So maksudnya itu berapa homework minggu ni. Cari 10 Qamariyah, cari 10 Syamsiah. Ingat bila kita cerita pasal alif lam, kita cerita hamzah wasal ni. So hamzah wasal ada kategori Qamariyah Syamsiah, ada kategori yang huruf ketiga, ada kategori bukan huruf ketiga. Itu berapa kena clear. So yang Qamariyah Syamsiah tu mesti hamzah wasal, partner dia mesti huruf lam. Dan lam pula kalau ada sabdu, Syamsiah. Kalau jumpa sukun, Qamariyah. Kalau orang tanya kenapa ada kategori itu, sebab ada kena jarak makhraj huruf tu. Jarak lam dengan huruf yang kita jumpa tu lah. Lam dengan huruf Syamsiah,
lam dengan huruf Qamariah. Sebab pun dia jauh tu, kita kena baca lam tu jelas. Kalau terlampau rapat tu lah, kita kena baca dengan Syamsiah, termasuk sekali. Itu kaedah. Lepas tu bila perempuan jumpa yang huruf ketiga tu, tengok kalau hamzah wasal, selepas tu bukan lam, bukan hamzah, huruf lain, sin, dal, ta, apa benda semua lain tu, bolehlah guna 1, 2, 3, 1, 2, 3 macam tu. Kecuali huruf-huruf yang memang dalam bahasa Arab, kata bahasa dia memang kena baris bawah tu, ibnu, ibnata, yang tadi tu ismu, tu memang semua kena baris bawah. Itu kena hafal lah. Ada 7 kalimah, 4 kalimah itu kan. Biasa kita jumpa je Quran macam tu. Tapi biasanya kita jumpa tu pun, kita biasa baca terus je. Kita tak baca daripada situ. Tapi kena tahulah, kurang je kena tahu ilmu tu. Kalau kita tak buat pun, mungkin orang lain buat. Tapi bila orang lain buat tu pun, kita pun tak tahu dia baca betul ke salah. Kecuali kalau kita dah ada ilmu, kita boleh tahulah. Oh, punya awak baca ubnu tu salah tu tadi tu. Dia sebenarnya kena baca baris bawah, ibnu. Sebab itu tata bahasa memang confirm baris bawah. Dia tak boleh guna tukar-tukar lain. Maksudnya macam tu. Okay. So, tugasan perempuan siapkan homework tu. So, hantar sebelum hari Sabtu pukul 12. Kita nak tengok. Jangan tiru pada nota yang kita bagi. Saya akan upload nota nanti. Perempuan boleh print semua. Ingat pada contoh-contoh kalimah kita dah bagi tadi, cuba huruf short ke apa semua tu, dari atas bawah, buka Quran, pergi cari ayat tu semua, tulis dengan pensel. Kurang-kurangnya, pematalan nanti bila baca Quran sendiri, kita dah jumpa dah, oh kat sini nanti, kalau nafas tak cukup, dia guna dari bawah, dia guna dari atas, dari depan, macam itulah kaedah dia. Maknanya jangan print nota, lepas tu nota tu letak tempat lain, Quran kita baca tu letak tempat lain, lepas tu bila kita nak baca, sebab kita sebenarnya nak praktikal. So nak praktikal tu jangan nota kat lain-kat lain. So kita siap-siap dah pergi tanda dalam Quran. So bila kita baca sendiri ataupun kita dah tak ada esok Quran kita pun orang lain pula nak guna anak kita ke apa. So bila dia buka baca pun dia nampak lah, oh kat sini ada dari bawah. So kita gunalah macam tu. So orang lain pun dapat gunalah, dapatlah manfaat kat situ. Sebab kita tahu Quran takkan orang nak buang pun. Kecuali dia terlampau buruk pun, orang nak melupuskan Quran pun tak ada sengaja nak melupus kan. Tapi Quran kita pun elok, mesti orang boleh guna lagi. So tapi kita nak guna, bagi orang guna pun ada ilmu kat situ, orang pun boleh guna. Okey. Itulah perempuannya tugasan, siapkan tu. Lepas tu kalau perempuan tu, siapa yang kata ada kawan-kawan nak masuk ke apa, boleh je lah masuk. Saya pun tak ada nak had-had, sebab pun bila kita dah bagi peluang pun, orang yang patut masuk pun dia tak masuk, maknanya tak ada rezeki dia lah. Tapi kalau orang nak masuk, masuk je. Tapi syarat, segala homework semua kena settle. Sebab kita memang strict dari segi homework. Kalau rasa macam malas-malas tu, tak payah masuk lah. Boleh perempuan boleh follow kelas lain. Sebab kelas ni, bengkel memang kita akan lebih pada homework. Sebab kita nak tengok perempuan faham ke tak faham. Sebab nanti last nanti akan ada ujian. Kat situ perempuan kena clear lah. Okay. So, saya rasa tak ada apa lagi kot. Info masa pun dah lebih 6 minit. Sebab apa saya nak bagi settlekan nanti minggu depan kita akan masuk bab lain. So, perempuan rasa macam tak faham ke apa, tengok balik nota tu, tengok balik semula. InsyaAllah perempuan boleh faham. InsyaAllah. Kalau perempuan berlapang dada, Allah akan bagi ilmu tu. InsyaAllah perempuan dapat. Dan yang bertalaki, make sure perempuan dah clear dah semua hamzah-hamzah. So, bila time talaki, guna semua tu. Jangan nak sikit-sikit baca lebih kurang dia cincai. Sebab kalau salah baca, walaupun baru nak mula bismillah ke apa semua, salah kita akan stop dia. Sadaqallahu nazim. Sebab kita tak nak buang masa, tak cakap benda yang sama ulang-ulang kali. Sebab apa? Yang penting Quran ni praktikal. Nota ni ada untuk support saja. Okey. Saya rasa tak ada apa lagi lah. InsyaAllah kita tangguhkan kelas kita. InsyaAllah panjang umur kita jumpa minggu hadapan dengan topik yang baru. Untuk tu saya minta maaf kalau ada terkasar bahasa, apa cakap tak clear ke apa benda ke. InsyaAllah kalau pun tengok nota dulu, kalau rasa tak reti ke apa, nanti boleh tanya soalan kat dalam grup tu. Grup bengkel tu boleh tanya kat dalam Telegram tu lah. Kalau ada soalan ke apa, nanti kita akan jawab masa kelas next week lah. Tapi rasanya insyaAllah pemaham kot. InsyaAllah lah. Okey, untuk tu saya sudahi dengan tasbih kafar dengan suratul As. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah.